kita bercinta, sebelum kita kahwin, kita seorang duduk London, seorang duduk New Zealand kan. Bila cuti sekolah je, cuti uni je kita jumpa dekat Malaysia. So lepas kami kahwin, korang rasa kita orang duduk kat mana? Lepas kita orang kahwin, korang rasa kita duduk kat mana? Kita orang duduk kat Malaysia ke? Kita orang duduk dekat London ke? Kita duduk dekat New Zealand ke? Rasa-rasanya dekat mana kita duduk? Bombay. Kat mana? Keluar dulu. Okey, rumah mertua, duduk Melaka Hawau. Mana tahu ada duduk Melaka kan? Dah boleh buat drama dah ni. Iya, London. Rumah mertua, Malaysia. Last cerita NZ, London, Malaysia. Tak apa lah, cerita je. I dah tahu. Dah tukar bilik ni dah. Hantar Maisa tidur dengan Habi dah. Okey. Sebenarnya, lepas kami berkahwin, kita kan muda kan? Umur 23 kan? 23 kan? Korang dah kira kan? Umur 23. Masing-masing baru lepas study. Big Boy baru habis master. Alia baru habis degree. Mana ada duit banyak-banyak macam orang lain sekarang. Umur 30 baru kahwin, umur 28 baru kahwin kan. Masing-masing kalau umur 28, 30 dah ada duit dalam bank banyak-banyak kan. Dah ada, kadang-kadang ada yang dah beli rumah, ada yang kereta dah cantik, dah apa semua dah ready. Macam-macam dah ready. Lagi-lagi kalau perempuan dia kahwin dengan seorang suami yang lebih tua daripada dia, jauh lebih tua, macam 10 tahun lebih tua. So orang lelaki tu dia dah stable. Macam kita orang berdua kahwin, masa kita orang betul-betul muda. Zaman tu zaman muda. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, kalau kita dah tua, kita dah berumur kan. Sekarang ni kita orang dah 36. Bila kita orang tengok anak-anak buah, kita orang ada banyak anak buah. Anak buah umur 22 tahun, 23 tahun tu kita orang pelik. Macam masih enjoy life. Budak-budak umur 22, 23 ni masih enjoy dia orang punya life lagi. Tapi masa kita orang umur 22, 23 tu dah kena fikir tanggungjawab. Dah kena ada tanggungjawab yang sangat besar, iaitu menjadi seorang isteri dan menjadi seorang suami. Dahlah kami ni tak pernah ada kawan-kawan yang dah kahwin sebelum kami. Kita tak ada pernah nampak macam mana kawan kita yang dah kahwin sebelum ni macam mana kan. Kita tak pernah nampak bila orang dah kahwin tu life dia orang macam mana. Macam mana dia orang jaga anak, tak ada. Tahu, tak ada. Lepas tu Alia pula anak pertama, cucu pertama. So bila Alia kahwin tu dia macam kita yang start the tradition. Kita yang start tradisi tu. Ada dia punya kertas tu mana? Aku nak kena buat review. Kita nak kena ada kekuatan untuk mulakan macam mana sebetulnya jadi seorang isteri, macam mana sebetulnya jadi seorang suami. Sebab masa tu arwah nenek Alia dah meninggal. Alia ni orangnya yang lebih suka bertanya tips-tips menjadi orang yang berguna, anak yang berguna, perempuan yang berguna kan, daripada arwah nenek Alia. Sebab Alia membesar sebenarnya dengan arwah nenek Alia. Tak nak. Tu dengan arwah nenek Alia. Jadi Alia jarang tanya arwah mama. Sebenarnya Alia jarang tanya arwah mama macam mana nak jadi macam ni, macam mana nak buat macam tu. Alia jarang bercerita dengan arwah mama. Sebab Alia tak berapa rapat dengan arwah mama. Daripada kecil Alia duduk dengan arwah nenek. Lepas mama lahirkan Alia duduk dengan arwah nenek. Lepas tu sebab apa Alia duduk dengan arwah nenek? Sebab mama kerja dekat KL. Kita duduk dekat Melaka. Kita duduk dekat Melaka. Okey abang, jangan kacau Alia. Kita duduk dekat Melaka. Mama kerja dekat KL. Abah jaga Alia kat Melaka. So bila abah jaga Alia kat Melaka, abah jaga Alia duduk dengan arwah nenek. Jadi Alia rapat dengan arwah nenek. Alia panggil arwah nenek mak. Jadi masa kita kahwin, nenek kita tak ada. Kita macam hilang tempat mengadu. Kita macam hilang tempat kita minta nasihat. Macam nenek tu mak kita. Kita hilang minta nasihat. Mana aku nak minta nasihat ni? Jadi Alia dapat mak mertua. Bila dah dapat mak mertua, mak Big Boss ni lebih kurang umur nenek Alia. Lebih kurang umur arwah nenek Alia. So Alia terus happy. Alia happy sebab Alia kehilangan arwah nenek, tapi Alia dapat mak mertua yang lebih kurang umur macam arwah nenek Alia. And then dia orang ni macam
Faham tak? Arwah nenek Alia ni dia orang-orang kampung kat Melaka tu kan. Lepas tu bila jumpa mak mertua Alia pula, Alia rasa macam rapat sebab arwah nenek dengan arwah mak mertua tu tak jauh umur, and then cara mak mertua Alia tu tak macam orang kaya biasa-biasa. Dia cakap Melayu macam biasa. Dia punya orang Melayu ni, orang tua Melayu ni kan, dia orang akan macam ada adat dia, ada adab dia, kau nak kena follow. Macam dulu Alia kahwin dengan Big Boss, masa kita orang bercinta, Alia panggil Big Boss Jerry. Alia panggil dia Jerry. Dia panggil Alia. Tahu? Tapi bila kita kahwin, mak mertua tu kata suruh Alia, umur mak mertua Alia berapa? Umur mama 74. Alah. Sekejap. 74. Sekejap. Banana cake ni, dia punya sedap ni, ya Allah, abang tak pernah rasa lagi sedap daripada ni. Ya, Irwan kata. Mana lah dapat mendalah ni? Irwan yang bagi, dia kata banana cake ni rasa macam orang-orang kaya. Then you get the phone number of whoever yang ni order lagi. Sedap banana cake ni. Bapak, sedap ni banana cake ni, ya Allah. Sedap gila. Sedap gila. What the heck? Mana nombor kan? Nanti tanya tu Bill Bakes tu. Bill Bakes ni? Sedap gila siut. Bill Bakes dekat IG dia. Bapak sedap. Ya Allah. Sorry friend. Silakan. Memang sedap. So Alia dapat mak mertua yang macam umur nenek Alia. Umur mak mertua Alia tahun ni 74 tahun. So Alia rasa bersyukur. Bila mak mertua tu dia kata, jangan panggil. Kenapa Alia kata arwah mak mertua? Tak, arwah nenek. Dia suruh Alia panggil anak dia, iaitu Big Boss, abang. Sebab umur kita orang lebih kurang sama kan. Umur kita orang sama. Siapa yang suruh? Mama lah. Mama abang? Oh ya ke? Dia kata panggil Jerry abang, sebab dari situ kita nampak kita hormat suami kita. Betul tak? Kalau macam bila Alia ni panggil Jerry je, lepas tu umur kita orang sama, dia nampak macam tak hormat kepada suami. Mak mertua Alia, dia tahulah kita belajar kat New Zealand, tapi dia tak nak nanti kita hilang hormat. Sebab mak mertua Alia ni, dia jenis suri rumah. Bila dia suri rumah, dia tahu banyak benda apa yang seorang isteri perlu lakukan untuk tackle suami ni. Jadi jangan terlalu belagak. Walaupun kau belajar jauh-jauh, kau pandai ke apa ke, jangan terlalu belagak. Sentiasa merendahkan diri. Panggil suami tu abang. Sebab tu korang dengar dia panggil abang. Tak panggil sayang. Sebab bila panggil sayang tu, mak mertua tak, dia macam mak mertua katalah dulu, mak mertua kata kalau macam panggil mami, daddy tu nanti memalukan. Bukannya apa, orang tua kan. Orang tua kata nanti kalau dia dah mati ke apa ke kan, kalau kita dah mati, kita dah tua, nanti bila anak tu datang kan, anak kita orang cakap Mak Saleh, cakap orang putih kan, nanti mami, daddy dah macam terlalu Mak Saleh sangat, nanti kau malu, kau segan. Mak mertua katalah macam tu. Tapi kita zaman moden kan, terpulang kita nak panggil kita siapa. Cuma mami daddy mana? Islam tak boleh panggil yang tu So mak mertua kata, kita dengar apa yang mak mertua kita nasihatkan kita. Mak mertua nasihatkan kita. Sebab tu kalau kita panggil sayang tu ke, kalau kau tengah dekat masjid ke apa ke kan, aktiviti keagamaan ke, kau panggil sayang tu, nanti macam tak sedap bunyi dia. Jadi bila kita panggil abang pada suami kita, dia bunyi macam kita lebih menghormati suami. Bila kita lebih menghormati suami. Ini nasihat mak mertua lah. Tapi setiap orang ada pandangan yang berbeza. Okay? So Alia, kita masuk daripada, kita ni orang luar, kita masuk ke keluarga dia. Jadi kita nak menghormati adat keluarga mereka. No. Okay? Kita menghormati adat keluarga suami. Tak salah pun kalau kita ikut apa yang mertua kita sarankan. Betul tak? Tak salah. Bila kita fikir balik, adalah betul je.
Okay, adalah betulnya ceritanya, apa yang dia nasihatkan tu ada betulnya. Mungkin sekarang kita tak nampak, mungkin akan datang bila kita dah tua, bila kita dah melaluinya, kan? Macam mak mertua Alia dah umur 74 tahun, sekarang dia dah melalui benda tu semua. Jadi dia tahu, dia sendiri segan kan kalau dia nak panggil suami dia sayang bila dah tua tu. Tak semua orang suka, betul tak? Nanti dia dah melaluinya. Jadi dia nasihat kita, suruh kita panggil suami kita abang. Dari situ Alia ikut, Alia follow. Okay, cara tu kita mengiyakan, kita mengikut, kita hormat. And mak mertua pun sukalah. Bagus. Kita menghormati, kita hormat anak dia. Siapa tak suka kan? Hormat anak kita. Kita nak hormat pun kita hormat suami kita, betul tak? Tapi masa tu Big Boss, kau tahu tak? Dia dah cerita macam makcik bawang pula dah. Dah sampai part makcik bawang pula dah. Apa benda pula? Big Boss masa tu, dia kata, "Ui, Alia, you panggil I abang." Masa tu kita orang tak pernah ayu-ayu. "Alia, panggil Jerry abang." Geli ya? Geli. Dia geli semacam abang. Bila dia panggil dia abang kan, dia geli. Geli macam tu. Aku Muhammad ni kan. Panggil abang dia dah geli. Belum pegang lagi. Dah geli weh. Dah geli panggil abang. Geli dah. Sebab orang semua panggil Jerry. Semua orang panggil sayang. Boleh. Tiba-tiba kau panggil abang. Kau tengok. Sekarang lepas 13 tahun kahwin, dia bukan geli dah. Dia kata rimas aku. Abang. Tak ada. Kalau sekarang pun geli juga ke? Geli apa? Geli hati. Geli hati. Geli hati je lah. Geli hati. Dia geli hati je. Betul. Sebab kita orang sebaya. Jadi menghormati dia lah. Tak adalah nampak macam Jerry, Alia macam tak hormat. Depan mertua pun kita segan nak panggil sayang. Segan nak panggil sayang tu depan mertua. Itu bagi Alia lah. Bagi orang lain Alia tak tahu kan. Sebab kita orang biasa. Mak mertua kita, bapak mertua kita, orang macam mana pula kan. Jadi kita segan dekat situ. Kakak-kakak ipar Alia semua dah berumur. Kakak ipar Alia dah berumur. Beza Big Boss dengan kakak dia yang atas, berapa abang? 20 tahun. 20 tahun. Beza Big Boss dengan kakak dia yang atas dia, Kak Mel 20 tahun tau. Jadi 12 tahun. Lepas tu yang paling atas sekali 23 tahun. 23 tahun. Dengan abang Ami berapa tahun? 24 tahun. Beza dia Big Boss dengan abang dia yang pertama 24 tahun. Dah macam anak dengan bapak dah. Jadi Kak Alia ni bila kahwin dengan Big Boss ni anak yang last tau. Dia ada 6 adik-beradik, dia anak yang last. Nombor 1 abang dia dah meninggal. Yang tengah-tengah ni semua 4 kakak dia. Jadi dia ada 4 kakak. Bila dia ada 4 kakak dia dah umur macam umur arwah mama. Kau faham tak? Macam kau bukan ada 1 mak mertua, tapi kau ada 5 mak mertua. Sebab mak mertua yang betul 1. Lagi 1 tu mak mertua angkat. Dia macam kakak ipar ada 4 orang. Jadi dia macam semua ni mak mertua. Dia bukan macam orang lain tau. Dia macam orang lain, macam bila korang kahwin dengan suami korang, umur sebaya ke apa ke tu, adik-beradik suami korang pun umur lebih kurang kan. Suami saya panggil saya panggil abang, tapi dia geli dan pelik sebab abang tu dah adik-beradik dia panggil since dia anak pertama. Aku anak bongsu, tak pernah siapa panggil aku abang. Dia anak bongsu. Jadi bila kita panggil dia abang kan, dia geli je. Dah padam live ni. Okay. So korang bayangkanlah berapa ramai orang yang boleh hidup dengan seorang mak mertua. Tapi Alia macam ada 5 mak mertua. Susah tau. Susah. Tapi Alhamdulillah lah. Walaupun susah apa semua, Alia ni duduk dekat rumah mertua. Lepas kami kahwin, kita duduk dekat rumah mertua. Sebab kita kata kita muda lagi, belum ada rumah ke apa ke. Kita baru je nak melalui hidup, baru nak belajar hidup sendiri, baru nak kenal masing-masing. Sebab sebelum ni duk jauh-jauh kan, kita bercinta jarak jauh. Bila kita dah berkahwin, baru nak duduk sama, baru nak kenal hati budi masing-masing. Jadi masa tu mak Big Boss, mak mertua Alia kata,
eloklah korang berdua duduk kat rumah ni. Tahu? Duduk kat rumah ni. Maknanya duduk rumah mertua lah. Jadi mama dengan abah boleh tunjuk ajar. Boleh tunjuk ajar. Boleh tengok apa yang tak betul, apa yang betul korang kena buat. Kalau buat salah, biar mama dengan abah tegur. Yelah, bila mak mertua dengan bapak mertua kita tegur kan. Diorang bukan tegur sebab diorang benci. Diorang tegur, diorang nak memperbaiki kita sebab diorang dah melalui pelbagai-pelbagai benda. Lah kan? Dia nak make sure dia tegur, kau buat benda yang betul. Sebab dulu aku dah buat macam ni tapi salah. Sepatutnya buat macam ni. Faham tak? Mak-mak kita nak tegur kita. Jadi Alia pun nak accept. Alia tak adalah kata, kita kalau boleh jangan duduk rumah mak mertua tau. Lepas kahwin ni nanti kan mak mertua tak suka apa semua, nanti gaduh apa semua. Tak boleh. Sebab kita muda, kita tak ada apa. Takkan nak paksa diri nak buat loan, nak pergi sewa rumah, nak buat tu, nak berhutang semata-mata sebab nak duduk luar. Berapa lama stay rumah mertua? 2-3 tahun? 3 tahun. Ya, 3 tahun. 3 tahun. So, masa mula-mula tu mak mertua kata macam tu bagus juga. Ada bagusnya. Sebab mak mertua Alia pun suruh kita orang kahwin. Sebab dia sendiri kata, mak mertua Alia dah umur 74 tahun sekarang ni. 74, korang tolak lah 13 tahun kita orang kahwin. Berapa pula umur mak mertua Alia masa tu kan. So dia kata, nanti risau nanti kan kalau dia suruh kita orang kahwin sebab dia takut nanti kalau dia dah meninggal, big boss tak ada siapa nak tengok big boss masa kahwin nanti kan. Tak ada siapa nak tengok cucu dia, anak dia kalau nanti kan. Mak mertua tak dapat tengok. Tapi sekarang ni alhamdulillah sampai ada 3 orang anak mak mertua dapat tengok. Jadi bila mak mertua ajak kita duduk rumah dia kata dia nak ajar kita. Dia ajar dari segi apa? Apa makanan yang anak dia suka makan, macam mana nak jaga anak dia. Itu yang kita perlukan dalam rumah tangga. Sebab kita tak kenal anak dia. Alia duduk jauh. Alia tak jumpa big boss selalu. Maybe kita orang on call selalu, tapi kita tak nampak perangai dia selalu. Perangai dia selalu. Jadi kita kena belajar daripada mak dia. Mak dia yang kenal dia. Jadi kita duduk rumah mak mertua cerita. Mak mertua ajar macam mana nak jaga suami. Macam mana mak mertua kita jaga suami dia. Macam itulah kita kena. Dia nak kita jaga anak dia. Macam mana dia jaga anak dia. Macam itulah dia nak kita jaga anak dia. Kan? Mak mertua tu nak nampak betul aku pilih menantu ni untuk jadi isteri dia. Tak salah aku pilih orang ni untuk jadi isteri dia, untuk jaga anak aku. Kan? Nanti kalau tersalah pilih, kalau aku tersalah pilih, manalah tahu mak mertua Alia tersalah pilih isteri untuk big boss. Jadi masa dia duduk dekat dalam rumah, masa Alia duduk kat dalam rumah tu, mak mertua boleh ajarlah cara yang sebenarnya. Kau buat cara ni salah. Buat cara ni. Okay? Big boss anak nombor berapa? Anak nombor last sekali. Mother-in-law masih ada ke? Ada. Tiap-tiap hari Alia hantar makanan kat rumah mak mertua. Nampak kan? Nampak kan? Tiap-tiap hari. Tak adalah tiap-tiap hari. Ada hari yang tak hantar juga. Tapi most of the time selalu kita hantar. Kita hantar. Rumah mak mertua kat KL sebelah rumah je. Rumah mak mertua sebelah rumah je. Your mak mertua gave birth to his brother at the age of 14. Wow. Yes. 14 ke 15? 14-15 ya, something like that. 14-15 tahun. Mak mertua Alia kahwin awal. Mak mertua Alia kahwin awal. Jadi bila mak mertua tegur tu, kadang-kadang adalah yang kita terasa hati, ada yang kita rasa sedih, kita terasalah hati. Kadang-kadang yelah, siapa yang kena tegur tak terasa hati? Kan terasa hati, tapi tak adalah. Kalau kesian Ngadu-ngadu. Bila terasa hati ke apa ke, janganlah nak melawan. Kalau abang tegur lah, terasa hati tak? Rasa tu sebab dia tak cakap dengan abang tu. Mangga? Gaduh tu. So boleh abang tegur lah tak? Apa? Apa? Boleh? Apa? Kalau lah cerita jenis lain. Kalau lah kita macam baru keluar, kita balik. Lepas tu macam dua-dua terasa macam nak pergi detox. Beralah lah sikit. Kita apa sudah jadi hari ni? Kata cabut wire mic tu. Abang yang kena beralah dengan Alia, okey? Bukan Alia beralah dengan abang. Sebab abang dia yang kalau kena pasal dengan detox Alia, dia punya bergaduh dah lah. Dia kena tengok siapa yang kata dia nak detox dulu. Dia yang patut dapat detox dia. Tak ada potong queue. Tapi korang ramai yang kata Alia bertuah, ada mak mertua macam tu bertuah, ada mak mertua macam tu. Cuma korang kena faham,
dia tak sepanjang masa elok je perjalanan hidup kita ni, elok je. Ada turun naik dia, ada pasang surut dia, ada segala macam ujian jugalah bila duduk dengan mertua, bila ada kakak ipar ramai, ada macam-macam ujian. Tapi bila bercerita macam ni, kita tak adalah nak bercerita nak mengaibkan orang, betul tak? Kita jaga aib orang. Tu je. Yang kalau aib tikus cacat tu aku tak payah jaga sebab dia kurang ajar. Alia umur 36 tahun. Tapi benda-benda bila duduk rumah mak mertua ni, mesti ramai dekat dalam ni ada mengalami dugaan-dugaan bila kita duduk dengan mertua, bila kita ada ramai kakak ipar, ada macam-macam dugaan. Dugaan tu macam-macam lah dugaannya. Tapi tanya Big Boss, bila Alia kena macam-macam tu apa yang Alia buat? Alia masih ingat lagi macam-macam dugaan Alia terima. Sampai Alia semayang ni, Alia solat ni menangis-nangis, tak esak-esak, menangis-nangis. Sebab Alia jenis tak cerita. Alia tak ada cerita kat mama, Alia tak cerita kat orang. Sebab dulu Alia belajar ni daripada arwah nenek Alia. Arwah nenek kata, kalau kau ada masalah dengan suami ke apa ke, jangan bercerita dengan orang. Tahu, jangan bercerita dengan orang. Dia kata lah, nak dia talk tu awesome dulu. Awesome dulu jangan bercerita kat orang. Macam kalau kita bergaduh suami isteri, Alia bergaduh juga dengan suami. Tapi bila kita duduk rumah mak mertua tu, kita bergaduh juga. Tapi tak adalah nak pergi bagi tahu kat mak mertua, "Mak, Mama, tengok ni, Jerry ni buat macam ni. Dia ada ni." Tak pernah sekali pun Alia pergi jumpa mak mertua, Alia pergi cerita kat kakak ipar keburukan suami. Dia senyap. Dia senyap je. Kalau Alia tahu apa-apa pun Big Boss buat kat belakang Alia pun, saya tanya dia, Alia senyap je. Senyap je. Sampailah 12 tahun baru dia tahu, Alia tahu semua benda. Lepas tu tiba-tiba dia tahu. Dia tak tahu, Alia tahu tau. Tapi Alia senyap, Alia tak cerita pun. Senyap je. Apa yang Alia tahu, Alia akan simpan, Alia akan doa. Sebab arwah nenek kata, ni Alia belajar banyak benda ni daripada arwah nenek. Arwah nenek kata, kalau kita ada masalah dengan suami, kita jangan nak menagih simpati dengan mak mertua. Jangan nak menagih simpati dengan kakak ipar. Jangan pernah burukkan suami dekat keluarga suami sendiri. Sebab niat kita nak burukkan suami, niat kita nak minta simpati keluarga daripada suami tu akan mengakibatkan kebodohan kepada kita. Bodohnya kita bagi tahu keburukan suami dekat keluarga suami. Sebab cuba korang lah sebagai ibu bapa, lepas tu korang ada anak, lepas tu dapat menantu tu datang mengadu, "Mak, anak mak ni buat macam ni." Selalunya most of the time mak bapak keluarga akan tetap menangkan anak dia. Salah macam mana lah? Buruk pun tetap anak. Kita ni sebagai menantu tetap orang luar. Faham Alia tak? sama macam saya, senyap je. Tetap orang luar. Jadi kau ada masalah dengan suami kau ke, suami kau buat buat itu ke, buat ini ke, diam. Suka cara nenek Alia didik Alia. Diam. Jangan nak bercerita, jangan nak minta simpati. Tak dapat simpati kalau kita bercerita kat orang, mak mertua kita, kakak ipar kita, tak dapat simpati tu, tak dapat. Yang dapat orang benci kita. Orang benci kita. Jadi untuk elakkan orang benci kita, kita diam. Kita diam sebab kita ni bukan hidup hari ni je. Nanti esok lusa, kalau betul apa yang kita buat tu, kalau salah apa yang orang lain buat tu, Allah akan tunjukkan. Allah akan tunjukkan. Cepat atau lambat je. Apa kita perlu buat? Doa. Solat tu je. Walaupun nak korang nampak Alia ni jahil, Alia ni seksi ke apa ke, tapi Alia ni asal dia daripada kampung. Banyak Alia belajar daripada arwah nenek, arwah atuk. Itu untungnya Alia. Orang kata, kesian dia mak bapak dah bercerai. Apalah hidup dia. Tapi bagi Alia, itu satu kelebihan untuk Alia. Sebab kalau Alia tak duduk dengan arwah nenek, tak duduk dengan arwah atuk, Alia tak dapat pelajaran hidup macam mana Alia dapat sekarang. Tahu tak? Pelajaran hidup sekarang ni tak mungkin Alia jadi macam sekarang kalau Alia tak belajar pelajaran hidup ni dengan arwah nenek, dengan arwah atuk. Sebab mak bapak Alia ni moden. Mama Alia lah moden. Mama Alia moden.
Jadi tak dapat pelajaran ni. So kita bersyukur dengan apa je Allah bagi kita. Allah letak kita kat sini. Kau bersyukur, kau reda. Kau ambil apa kebaikan yang ada kat sini. Macam tu ya Ustazah? Macam tu. Macam tu. Macam tu. Betul. Buruk suami itu kita je yang tahu. Ya, betul. Apa masalah family jangan cerita kat orang lain. Simpan. Kalau ada anak-anak kat sini kan, yang budak-budak yang belum kahwin, kalau ada dah kahwin nanti jangan duk cerita kat situ, duk cerita kat sini. Lagi-lagi kalau kita cerita kat luar, kita cerita kat mak bapak kita sendiri nanti. Dia kata sini, Alia ni macam anak Ahmad Al-Bab. Time tidur je senyap. Nanti kalau macam kita duk cerita pasal suami kita, keburukan suami kita dekat mak bapak kita sendiri, nanti bila kita dah baik, mak bapak kita pula benci suami kita. Kenapa suami kau buat anak aku macam ni? Kan? Tak sukalah, tak eloklah macam tu. Kan nanti dia golak orang pula. Itu kegaduhan kan. Lepas tu tiba-tiba dah termancut satu anak pula. Apa hal kau ni? Ya. Lepas tu macam Big Boss pula, kita orang bergaduh macam mana pun, dia pun tak adalah nak mengadu kat bapa Alia ke, tak mengadu. Tak ada dia mengadu kat bapa Alia ke, mak dia ke, tak ada. Supaya benda tu tak ada macam aku buat dia. Dia tak ada macam tu. Walaupun nanti bila mak dia tegur dia, Alia ni macam ni, dia senyap. Dia tak boleh macam bila mak mentua Alia ke, kakak ipar ke, siapa-siapa ke tegur dia, bagi tahu dia, sebab orang ni tak tahu, orang luar tak tahu apa yang kita alami dalam rumah tangga kita. Orang akan boleh fikir time tu yang patutnya kita buat bodoh. Orang luar akan nampak, oh dia ni buat cara A. Tapi sebenarnya kat dalam rumah tangga kita ni, kita faham kenapa kita buat A. Cuma orang luar tak faham. And then bila orang luar tak faham, orang akan fikir benda lain. Dia akan terus buat decision dia. Dia nampak 10% tapi dia nak buat keputusan 100%. Mana lepas boleh? tu dia nak buat keputusan untuk kita. Tak betul. Jadi macam Alia dengan Big Boss, banyak kali jugalah Alia minta cerai kat dia. Saya tanya dia, banyak kali gila Alia minta cerai sebab Alia pun tak sanggup. Kadang-kadang banyak sangat yang kita lalui sampai kita tak sanggup nak lalui sebab muda, darah muda. Bukan sebab kita. Sebab stres semua benda yang kat luar. Bukan sebab kita orang tahu, tapi stres orang sekeliling yang buat sampai Alia tak sanggup. Alia tak sanggup nak hadapi, nak teruskan perkahwinan tu. Sampai Alia kata tak apalah, ceraikan. Banyak kali. Sumpah, banyak kali. Alia tahu benda tu salah. Tapi masa tu yang macam memang aku tak boleh tahan dah. Aku dah tak boleh ambil dah benda ni semua. Ceraikanlah. Memang salah benda tu. Tak patut kita cakap benda tu. Tapi masa tu muda kan. Umur 23, 24 tu tak tahu nak cakap. Kira masa tu betul-betul bodoh lah. Minta cerai. So sekarang ni dah pandai sikit ke belum ke bodoh ni? Dah pandai dah. Pandai dah? Lepas tu Big Boss ni dia macam tak adalah nak cerai kan. Kalau dia nak cerai kan dah banyak kali dah bercerai dah rasanya. Tapi itulah, sampai ada satu masa Alia macam mana tahu, rasa dia hang sampai satu masa tiba-tiba masa kita orang dah kahwin lama tau. Sebab Alia dengan Big Boss dulu, kita orang ni seorang ada boyfriend banyak, seorang ada girlfriend banyak, betul tak? Seorang ada girlfriend banyak, seorang ada boyfriend banyak. Bila masa lah mana boyfriend banyak? Seorang ada girlfriend banyak. Bila dah macam tu, lepas kahwin, kita orang ni muda, tak tahu kenapa badan Alia banyak sangat lebam-lebam. Lebam bukan kecil-kecil, besar lebam tu dekat kaki sini. Angkat tangan ni. Dekat kaki sini lebam besar-besar lebam. Alia pun tak tahulah apa. Alia ingat macam biasa kot, tak tahu apa kot. Tapi bila jumpa makcik Alia apa semua kan, lepas tu nenek mak mentua Alia pun kata apa semua kan, dia orang kata ni jin ni cium apa benda entah dia orang kata kan. Lepas tu kita orang ni pergilah check kat doktor. Pergi doktor hospital Tawakal. Kita orang pergi jumpa doktor, buat cek darah. Sampai cek darah HIV semualah, AIDS semualah pergi cek. Tak ada apa-apa. Doktor kata tak ada apa-apa.
Elok semua. Itu darah dia warna merah. Tak ada masalah. Tak ada masalah apa, tak ada penyakit apa, tak ada. Tu kita orang pun pelik. Kenapa lebam-lebam ni masalah penyakit apa pula? Aku ni risau juga. Masa tu Alia tidur, Alia mimpi Alia beranak, Alia mimpi Alia menyusukan baby, semua tahu. Mimpi macam tu. Lepas tu sampai ada satu hari tu dalam bilik tu sampai Alia ingat Alia ni mengandung. Alia ni mengandung. Alia ingat Alia mengandung sebab masa tu tiba-tiba satu hari tu memang macam apa hal aku ni, rasa macam nak muntah, rasa macam tak dapat nak buat apa-apa, rasa macam I know. apa benda ni, macam terbaring. Kenapa So Alia ingatkan Alia pregnant. Rupanya bukan pregnant, tapi masa tu lah keluarnya lebam tu. Lepas tu jumpalah ustaz. Bila jumpa ustaz keluarlah jin lah apa benda ni dok cerita. Orang ni buat. Tapi bila kita nak kena fahamkan cerita tu, jin ni semua, syaitan ni semua, dia masuk dalam badan kita ke, dia buat kita bercakap ke apa ke, benda-benda ni semua nak buat kita bergaduh. Alia tak percaya apa benda jin tu cakap. Dia kata orang ni yang buat, orang tu yang buat, orang ni yang buat. Tak percaya. Jin tu tak cakap, ustaz ni cakap. Tak, kan benda tu keluar kan, Alia yang bercakap kan. So Alia tak percaya sebab benda-benda tu semua dia nak melaga-lagakan kita sebenarnya. Yang pasti jin jom. Tahu. Jadi Alia tak percaya. Kita jangan percaya bila benda tu masuk dalam badan kita, benda tu kata orang ni yang buat, orang ni yang hantar, orang tu yang hantar. Jangan percaya sebab jin-jin ni semua hanyalah benda tu semua nak buat kita lebih bergaduh dengan orang tu. Dia tak percaya. So kita tak percaya, kita buat macam normal apa semua kan. Sampailah satu hari tu adalah garam ke dengan ladi hitam ke. Alia ni bengong sangat-sangat. Pergilah angkat garam yang ustaz tu bagi kan. Aku pergilah tabur kat rumah mak mertua ni. Dah orang sudah ingat Alia pula nak pergi mandrem. Big boss ke nak pergi mandrem satu rumah ke, aku tak tahulah. Masa tu abang masih ikut Alia punya idea tu lah. Kita buat bodoh je. Aku buat bodoh. Aku tak tahu. Kalau kau buat yang kau masak. Aku buat bodoh. Big boss buat bodoh je. Tahu bila orang kata orang kata Alia ni nak bagi Big Boss makan ni lah, Big Boss makan tu lah, inilah. Big Boss buat bodoh. Dia buat bodoh. Kita orang pun buat bodoh je lah. Tak kisahlah orang nak cakap apa, cakaplah buat bodoh je. Kita jangan react kepada apa yang orang tuduh, apa yang orang cakap, sebab orang tak melalui apa yang kita lalui. Dia macam orang cakap kat dalam Facebook ni jugalah, dia bagi komen bukan kan. Kita buat lepas tu masa tu ada pula driver mak mertua Alia kata jumpa telur busuk lah kat luar rumah kan. Lepas jumpa telur busuk tu lah yang sampai badan Alia lebam-lebam ni, betul tak? Masa tu. Jadi kita orang pun, Alia nak pergi jumpa bomoh mana? Aku nak pergi jumpa, nak pergi cari. Kita pun baru balik daripada New Zealand, bomoh pun aku tak kenal. Makeup artist pun aku tak kenal. Tahu masa tu. So Alia pun macam, siapa yang buat kita sebenarnya ni abang? Girlfriend abang ke boyfriend Alia yang dulu buat kita ni? Kita orang dulu macam tu fikir. Siapa yang buat ni? Ada siapa yang dengki dengan kita ni abang? Siapa sebenarnya dengki dengan kita? Abang rasa tak dapat kahwin kita patut tanya dia orang ni. Mungkin boyfriend Alia tak dapat kahwin dengan Alia, dia hantar hantu. Mungkin girlfriend abang yang banyak tu tak dapat kahwin dengan abang, dia dengki, dia hantar hantu. Macam tu lah. Alia kata. Tapi tak tahulah siapa. Tapi banyak sangat. Tapi abang rasa kita tanya dia orang, mungkin dia orang ada tahu jawapan siapa ada kemungkinan yang menghantar benda ni semua. Banyak sangat. Hari betul dapat King apa ni dah kata postman masa tu dah tak tahu mana Alia. Sebab selalu kalau hantar penghantaran ni postman yang buat. Bukan ke? Selalu bab penghantar. Aduh lah. Hantar apa-apa je lah. Postman yang buat. Ikut cacat. Stewardess abang. Siapa pula stewardess ni? Stewardess tu maybe abang. Stewardess ni apa lah? Abang tak tahu benda tu.
Tak pernah aku dengar benda tu apa. Ya ke? Tak pernah. Dia buat bodoh ni. Aku buat bodoh. Aku tak tahu. Saya tak tahu apa benda tu. Saya tak tahu. So kita orang macam tak apa lah. So pergi berubat sini, pergi berubat sana. Sampai Big Boss ambil jugalah video apa semua kan. Lepas tu kita orang macam, Alia jangan layan Alia. Jangan layan Alia. Jangan layan Big Boss lah. Jangan layan lah. Semua benda ni jangan layan. Lala pun tak layan. Lala pun tak layan. Dia kata mesti girlfriend Big Boss sebab rumah Big Boss. Mana dia girlfriend aku tak tahu rumah aku ada lah. Betul juga What the heck? Mesti girlfriend dia kan? Hang tahu kan? Tak mungkin. Anda tahu tak? Adisha sekarang dia kata apa? What the freak? Dia letak kat abang dia. What the freak? Siapa yang ajar dia ni? Apa tak tahu tapi dia sudah cakap what the freak kat abang. Mesti dia tengok video Aaron. Lepas tu dia datang kat mama dia dengan Mama, look, he's watching that, Mama. Lepas tu dia tengok. Asyik tu turn it off. Lepas tu dia tengok. What the freak? Jin mata buta tu agaknya lah. It's not a Gua Maggie. dah tahu je, betul. It's not a Maggie. It's a monster. Yeah. Yang belakang tu siapa? Eva. So kita orang melalui banyak benda juga. Masa kita duduk rumah mak mertua Alia tu, banyak sangat benda. Dia orang kata sini kalau mimpi budak binatang buah bagi benda jin saka benda entah. Tapi kadang-kadang ada betulnya. Kadang-kadang sihir pemisah. Masa tu kita orang bergaduh banyak kali lah juga. Masa tu banyak kali bergaduh. Sampai tu Alia kata berapa kali tah Alia minta cerai. Banyak sangat kali Alia minta cerai. Last lebam tu hilang sendiri ke? Hilang sendiri. Last lebam tu hilang sendiri. Tak ambil masa lah. Dia hilang sendiri. Masa tu Alia duk semayang buat Yasin 7 mubin. Yang cerita lebam, yang cerita mimpi bukan-bukan kan? Selesai masa kita pergi haji ya. Dia selesai lepas kita orang pergi haji. Tahun 2010 9 lah. 2008 okey. 2009 lah mula tengah tahun kan. Sampai 2016. Baru berhenti. Kalau tak kan dia on off. Ada je yang lebam tu. Lepas tu kita orang punya rumah tangga pun tak tahulah Alia cakap dengan korang. Daripada kita orang kahwin tahun 2008 sampailah tahun kita orang pergi haji tahun 2016 kan? 8 tahun lah. 2016 kan? 8 tahun lah. Yalah 8 tahun lah. 2016 memang ada on off lebam tu. Lepas tu mimpi tu tak payah cakap lah. Tapi apa yang Alia buat lepas jumpa ustaz-ustaz tu semua, Alia rimah dah jumpa ustaz tu semua. Sampai aku sendiri berimah jumpa ustaz. Kita orang pun malas lemah dah. Lala kita orang buat baca Yasin 7 mubin. Ada satu kali tu masa kat rumah mertua Alia tu, Alia dah tak tahu nak buat apa. Masa tu belum jumpa ustaz lagi. Masa tu tak ada handphone macam sekarang ni kan, ada laptop. Masa tu kita baru pakai laptop. Alia onkan ayat kursi ke apa, Ruqyah. Alia onkan Ruqyah. 3 hari 3 malam Alia pergi mana pun Alia bawa komputer tu, laptop tu Alia bawa ke mana-mana. Alia pergi dapur pun bagi jin dalam benda tu panas. Alia bawa ke mana-mana. Sampailah hari ketiga tu, masa tu badan Alia macam Alia muntah masa tu. Tengok Alia masa tu tak pregnant. Masa tu saja abang saja nak bagi drama jin. Masa tu first year. First year tu yang korang kata, bagusnya Alia ni dengan suami bahagia je. Actually no. Kita orang banyak gaduh. Kita orang melalui macam-macam benda. Agak mungkin sebab dia macam-macam datang sekaligus. Macam-macam benda kami dapat. Baru kahwin. Muda. Alia baru pindah Malaysia. Pindah balik Malaysia. Kita pun baru pindah balik Malaysia. Baru jadi suami. Baru jadi isteri. Baru pula daripada dia boleh keluar ke mana-mana dah. Dah kena duduk rumah, kena perap. Nak kerja tak boleh kerja. Nak pergi jumpa boyfriend lama, tak boleh jumpa boyfriend lama. Itu. Saya cakap so mungkin sebab banyaknya tu maybe campur sikit depression ke. Apa ke benda lagi ke. Masa tu tak ada depression lagi. Apa tu? Alia start dapat depression, dapat anxiety lepas beranak anak nombor 2. Alia dapat depression, Alia dapat anxiety lepas Alia ada anak nombor 2. Lepas Mr. Aaron lah. Lepas Mr. Aaron.
Tapi masa tu dia mild lagi, dia macam boleh lagi. Dia teruk depression tu, anxiety tu makin teruk lepas Alia beranak Alisha actually. Sebab tu bila korang kata Alia beranak lah, actually bukan senang nak pergi melalui proses nak beranak tu, bukan sebab benda tu, tapi sebab banyak benda yang Alia lalui yang buat Alia depression, yang buat Alia ada anxiety, benda-benda tu semua. So it's not that easy untuk Alia lalui semua benda tu. Kenapa Alia ada depression and anxiety lepas Alia beranak tu? Ya Allah. Dugaan orang yang baru kahwin, perkahwinan yang awal perkahwinan tahun pertama sampailah tahun kelima, tahun pertama tu mungkin indah lah lagi. Dah nak masuk akhir tahun pertama tu, sampailah tahun kelima tu, dia punya dugaan tu, ya Allah, macam mana Alia rawat depression and anxiety. Itu kita akan bercerita bila sampai ke episod tu nanti ya. Alia masa Alia depression dengan anxiety tu, sampai Alia tak keluar bilik, Alia tak makan, Alia tak boleh nak makan, Alia tak nak jumpa orang. Padahal korang tengok kan, Alia ni jenis outgoing tau. Alia ni jenis happy go lucky tau. Masa Alia baru-baru kahwin dengan Big Boss tu, Pak mertua Alia suka Alia, mak mertua Alia suka Alia sebab Alia ni jenis happy. Alia ni macam sekarang ni, right now I am being me. Sekarang ni apa yang korang nampak Alia ni is Alia yang betul. Sebelum ni Alia banyak macam ni Alia yang tak betul. Alia yang tak betul. Dia macam depression punya, anxiety punya side tu kick in lama. Dia tak ada happy, dia susah nak happy. Kalau korang nampak gambar tu ketawa, kalau korang nampak gambar tu senyum, korang sebenarnya kalau korang pandai buat psikologi, korang akan nampak dia sebenarnya senyum macam mana. Ustaz Syahrudin kita dekat Mekah tengah tengok live kita. Mana? Ni dia bawa mesej bang. Entah, sebutlah nama anak Ustaz Syahrudin. Lepas tu kita orang kahwin daripada tahun 2008, 2009, 2010 baru kita orang dapat Eva. Masa tu Alia dah takut dah. Masa tu kan kita orang kata kita orang tak nak anak. Alia cakap dengan Big Boss, Alia tak nak dapat anak dulu. 5 tahun kahwin Alia tak nak anak. Sebab masa mula-mula kahwin tu Alia dah nampak dah macam-macam dugaan Alia hadapi dengan dia. Macam-macam dugaan, sampai rasa menyesal pun kahwin pun ada dulu. Sampai rasa tak nak kahwin, sampai rasa nak lari, nak balik ke New Zealand balik. Ada perasaan tu, bukan tak ada. Tapi sabar. Masa tu Big Boss pun dia belum ada sense of tanggungjawab sebab dia dah biasa dimanjakan, mak bapak dimanjakan dia sebab dia anak last macam Anisha. So dia muda lagi, baru lepas habis sekolah, baru habis uni, tak pernah ada rasa tanggungjawab sewa rumah ke kan, nak bayar sewa, nak bayar bil elektrik ke, bil api ke, bil air ke. Dia tak pernah buat benda tu semua. Dia tak pernah buat benda tu semua. Jadi masa kami lepas kahwin je kami, dulu dia naik flight pergi balik London ke apa ke semua, dia naik first class. Tapi bila dia kahwin, bapak dia terus tarik first class itu. Sebab tu Muhammad Syahrudin tu ke Ustaz Syahrudin. Ayolah. Boleh lah hantar ke Mekah Ustaz. Ramai kawan saya duduk Mekah, duduk Madinah, Elinano tu. So bila mula kahwin tu Big Boss tak pernah ada tanggungjawab ni. Alia kena ajar dia. Alia kata, abang, you ada tanggungjawab tau. Masa tu abang buat bodoh lagi. Dia buat bodoh je, dia main game je kerja dia masa tu. Dia continue main game. Sampai tu Alia kata, menyesal pula aku pilih orang yang tak ada keluar rumah ni, asyik duk main game je. Masa Alia kat London, Alia kat New Zealand, dia dekat London. Alia duduk rumah, Alia senang hati. Sebab dia ni bagus mamat ni, duduk kat rumah je, dia main game je, dia tak keluar. Bagus. Lepas tu bila dah depan mata, kau tengok laki kau duduk main game je, sakit hati pula aku. Dia duduk main game je. Masa mula-mula tu, sebab muda, umur 23, main game je. Aku ni risaulah pula dapat laki yang main game macam ni pula. Aku salah pilih laki ke 24 jam main game ni? Meja gamer dia besar. Kau tengok sampai sekarang, kau tengok meja game dia kat atas tu. Nampak tak meja game dia kat atas tu besar-besar mana tu? Janganlah marah. Tapi kita ni still support lah. Kita still support. Cepat ke? Jom kita bawa ke tempat jom. Tak nak.
kita still support. Same goes to my husband kan. So masa tu bagi dia main game apa semua, dia masa tu kereta ke apa ke, dia tak payah nak bayar. Jadi dia tak ada tanggungjawab tu. Tanggungjawab tu bayar duit kat bini je lah. Bagi duit bini duit tiap-tiap bulan tu. Itu je lah tanggungjawab dia. Masa kahwin dengan Alia, itu je lah tanggungjawab dia. Lepas tu bila kita duduk rumah mak mertua kita ada pembantu rumah dia sendiri kan. Apa yang menyusahkan Alia ni, bila duduk rumah mak mentua ni, suami kita ni tu rumah dia. Dia dah duduk rumah dia daripada dulu sampai lah dia kahwin kan. Dia ada bini. Dia duduk rumah dia. Dia suruh, Alia, nanti bagi tahu Nita suruh buat ni. Alia, nanti bagi tahu Nita suruh buat tu. Kita ni dah jadi orang tengah. Sampai Alia kata, Alia duk kata, Nita tu pembantu rumah mak mentua Alia. Nita, jadi suruh buat ni. Kita ni orang luar tau. Alia ni dah cakap dengan dia, abang, Alia ni tak boleh nak bagi tahu Nita tu untuk buat benda ni untuk abang. Abang kena bagi tahu sendiri sebab Nita tu bukan kita yang bayar gaji dia, bukan Alia yang bayar gaji dia. Tahu, abang, mama kita pun tak bayar gaji dia, mama yang bayar gaji dia. Jadi susah. Lepas tu dia ni tak pandai lagi. Dia kata, tak apalah. Biarlah, dia dah biasa buat, biarlah. Dia tak faham lagi konsep tu. Faham tak? Ada orang memanglah ada pembantu yang tak berkira, ada pembantu yang berkira. Jadi lama-lama orang tak suka, lama-lama orang ingat Alia ni pula yang dia ni, kau baru masuk keluarga aku ni, kau mandai-mandai je nak suruh pembantu aku buat kerja kau. Kau buat sendiri boleh tak? Faham tak? Kalau lepas makan ni Alia nak basuh pinggan, lepas tu nanti dia ajak, Alia jom naik atas, biarkan Nita tu basuh, biar Nita basuh pinggan tu, biar tak payah basuh, tak payah, biar Nita basuh, tak payah kemas meja tu, biar Nita. Aku ni bodoh-bodoh ni, pang-pangalang orang Melaka kata, duduklah ikut laki kita ni naik atas, balik, duduk dalam bilik balik. Lama-lama pembantu rumah tu pun nyampah lah, kenapa aku nak kena buat kerja dia kan, kenapa aku nak kena buat kerja dia, dia makan kan, dia kemas lah. Tapi orang ni tak kira, dia tak kira. Dia tahu dia bos. Dia tak tahu kita ni isteri kan. Kita ni masih menumpang. Bagi Alia anggap diri Alia ni menumpang kat rumah keluarga mentua. Tahu tak, Alia masih tahu dia punya dia punya sekatan, bukan apa? Batasan. Alia tahu batasan dia. Tapi Big Boss ni tak apa, suruh je. Boleh ni, boleh. Kadang-kadang Alia suruh Nita gorengkan Maggi tu kejap. Dia malas. Masa dulu tak ada Google macam sekarang. Tapi Big Boss ni Alia lah jadi Google bang dulu. Alia lah jadi Google dia. Dia akan kata, Alia pergi bagi tahu Nita suruh ni. Aku nak kena bagi tahu ke? Abang jadi, buat kita pun bagi tahulah. Kan? Itu satu. Kadang-kadang tu, Alia jom masak ni, masak tu. Dia tak reti lagi beli barang. Dia tak reti lagi beli barang dapur. Masa tu Alia pun. Alia ni tak tahu nak pergi beli kat mana. Dia tak tahu nak beli barang dapur, nak tambah ke. Dia belum ada that sense of tanggungjawab. Tahu. Tapi masa tu Alia dah ajar lah. Dia kata, abang, kita nak duduk sini, kita belilah barang kita untuk kita masak. Tak adalah orang menyampah. Tak adalah orang nampak kita ni macam kita nak mengambil kesempatan. Faham tak? Kita duduk rumah mak bapak ni macam nak ambil kesempatan je. Kita nak gunakan mak bapak kita. Tak nak lah macam tu. Tapi Big Boss ni kata, tak apalah, dia mak akulah, dia bapak aku. Apa salahnya? Sebab dah biasa. Jadi dia akan kata, pakai je lah bawang tu, pakai je lah Maggi tu, masak je lah rumah mak aku. Tak berkira apa. Kan? Tapi macam ni lah cerita dia. Kalau mak kita tu, mak dia dah beli bawang, dah beli apa, dah plan besok nak masak apa, lepas tu tiba-tiba bawang ke ikan ke apa ke tiba-tiba habis hilang. Macam hari tu mungkin tu ada kemungkinan besar ada jin dalam rumah tu lah. Macam si hati lagi tu aku beli sotong. Jin jenjong. Aku beli sotong nak masak, lepas tu tiba-tiba dia dah ambil kepala sotong. Macam tu lah cerita dia. Big Boss ni suka pergi masak ni pagi. Tengah malam, pukul 11 malam, pukul 12 malam, dia pergi suruh masak nasi biryani. Dah pakai udang mak dia, dah pakai udang ni. Besok mak dia nak masak udang, mana pergi udang aku? Dia pergi beraya. Orang ni lah. Kita ni nak beli, mana kita ada duit, kita tak kerja. Dia tak kasih Alia kerja. Alia balik Malaysia, dia tak kasih Alia kerja. Dia kata dia nak suruh Alia duduk rumah.
Macam mak dia. Alia pun tak apalah. Okeylah, aku duduklah rumah. Bila duduk rumah, dah tak ada gaji. Kalau kita ni orang perempuan, kita tahulah. Kalau kita ada duit, kita ada gaji, kita pandailah beli barang kan, letak kat rumah. Kita pandai. Tapi Alia ni, bawa kereta pun aku tak tahu jalan dekat KL ni. Bawa kereta jalan nak pergi mana pun tak tahu. Tak tahu. Baru balik Malaysia, tak tahu jalan. Takkan tiba-tiba nak pakai driver mak mertua pula. Takkan nak kata tolong bawa saya pergi situ. Melampau now. Alia ni walaupun Alia duduk rumah mak mertua ada driver, mak mertua ada pembantu ke apa ke, Alia tak ada mengambil kesempatan. Tak adalah macam aku nak keluar ni, driver ada tak? Tolong hantar I pergi PIV kejap. Tak ada. Kalau Alia nak pergi tu, Alia akan telefon husband Alia dulu. Kalau big boss kat office, Alia akan telefon, abang, Alia nak keluar ni. Nak pergi. Alia ni dulu keluar pergi mana? Pergi rumah. Pergi rumah nenek, arwah nenek Alia punya adik je. Dulu Grab pun tak ada. Dulu Grab pun tak ada. Pergi rumah Nek Nyah. Rumah Nek Nyah Alia tu dekat Kampung Pandan. Alia suka duduk situ. Teringat nenek Alia kan, rapat dengan Nek Nyah tu, duduk dengan rumah Nek Nyah. So nak pergi situ kan, Alia kata, abang balik bila? Nanti abang hantar Alia pergi rumah Nek Nyah. Lepas tu dia ni, abang balik lambat sikit hari ni. Suruh Zamri hantar. Aku ni, takkan aku nak pergi bawah tu tunggu. Zamri, tolong hantar saya pergi rumah Nek Nyah sekejap. Takkan aku nak cakap macam tu dekat driver mak mertua kita kan. Tak patut. Tapi suami suruh. Tak, sebab benda tu dalam kepala abang dia tak. Dalam kepala dia okey, benda tu okey. Tak ada masalah. Dalam kepala dia benda tu tak jadi masalah. Tahu. Tapi dalam kepala kita ni tahu batasan. Kita tahu sebab kita ni orang luar. Dia belum duduk dekat luar kan. So, takkan aku macam tu. Kalau abang nak suruh macam tu, abang sendirilah cakap. So dia akan call lah sendiri. Dulu masa tak ada masalah lah. Tapi sekarang abang nampak lah. Sekarang baru dia nampak. Sebab kita orang dah 13 tahun. Mungkin dulu kepala abang dulu mungkin ada kepala banana kot. Kepala banana. Lepas tu Alia kata, abang kalau abang nak suruh tu, abang telefon sendiri. Zamri, bagi tahu dia, abang minta tolong dia hantar dia ke rumah Nek Nyah. Tahu? Kadang-kadang kalau Big Boss nak jumpa Alia kat tempat lain, mana Alia tahu bawa kereta? Alia tak tahu bawa kereta kat sini. Alia kat New Zealand Alia bawa. Kalau kat sini Alia tak tahu jalan langsung. Sampai sekarang pun Alia tak tahu jalan. Alia kata, abang telefon, abang bagi tahu. Alia tak nak bagi tahu. Alia tak nak jadi orang yang memandai-mandai bagi tahu pekerja orang lain untuk buatkan something untuk kita. Alia tak nak macam tu. Tapi Big Boss kau ni dia tak reti. Dia kata, tak apa, benda tu apa hal? Tak ada hal lah. Mak aku yang bayar dia. Big Boss dia macam tu. So kita akan slowly lah kita ajar dia. Kita kata, sebab orang perempuan ni dengan lelaki, orang perempuan ni dia lebih matang. Dia matang tu laju sikit. Lepas tu Alia ni jenis dah duduk sendiri. Masa dekat New Zealand, Alia duduk rumah sendiri. Alia bayar bil elektrik, bil telefon, bil rumah, semua Alia bayar sendiri. Itu kita dah ada tanggungjawab, kita dah tahu. Big Boss ni, dia daripada kecil dia duduk dengan mak dia. Sampailah kahwin duduk dengan mak dia, dia tak nampak tanggungjawab tu. Alia duduk NZ berapa lama? Janganlah tanya bapa Alia 7-8 tahun. Tapi kira-kira korang kira lah sendiri, betul ke tidak? Bila dah duduk macam tu, betul. Tapi Alia banyak mengajar. Betul. Setuju. Sebab itu nak sayang Alia. Sampailah satu tahap, bila sampai kadang-kadang bila kita buat macam tu pun kan, masa tu orang kita ni tahu batasan tau. Tapi bila orang dah mula tak suka dengan kita, orang buat fitnah, kata Alia ni driver sendiri, ni maid sendiri, buat fitnah, kata Alia keluar rumah pakai seluar pendek, skirt pendek, tak tahu malu. Alia pun macam, aku duduk rumah mak mertua tak ada, seluar pendek tu pun tak ada dah. Even duduk dalam bilik dengan suami pun seluar pendek tu tak ada. Tapi keluar fitnah yang macam tu, mengata apa semua. Tapi kita orang diam je lah. Biarlah orang nak cakap apa pun aku diam. Aku pula kepala aku sepati lah bini aku suka pendek. Dia suka pendek, dia pasal lah. Dia ni suka lagi pakai seluar pendek. Tapi bini dia nak Alia pakai seluar pendek, seksi-seksi semua kat rumah. Tapi kita duduk mak mertua, tak adalah benda tu. Kan, tak ada benda tu. Tapi orang sendiri yang berimajinasi ke apa, Alia tak tahu. Masa tu muda, hot lagi kan. Hot stuff lagi kan. Begitu orang kata macam tu, Alia diam lah. Big Boss pun diam. Kita orang tak layan apa orang cakap. Sampai kita ni bukan apa,
malas gaduh. Kita orang malas gaduh. Satu lagi malas gaduh. Satu lagi, kita orang tahu orang-orang sekeliling kita ni semua lebih tua daripada kita. Jadi kalau kita nak gaduh macam mana pun, tak bawa ke mana. Tak ada ke mana. Yang penting kita tahu sendiri. Dia satu malas gaduh. Tapi kalau nak gaduh, aku gaduh habis-habis. Tapi sebenarnya memang malas gaduh lah. Betul? Lagi elok kita tak ada mengeruhkan suasana. Dia akan jumpa Alia dalam bilik, Alia ada menangis-nangis. Tiba-tiba dia asyik drama. Tiba dia asyik drama. Alia nangis-nangis seorang je lah dalam bilik. So sama-sama lah. Kita beri kat dia, kita pujuk dia, dia pujuk kita. Kita pujuk dia, dia pujuk kita. Lalu pujuk mujuk. Tapi benda-benda macam tu kadang-kadang Alia kata, abang curai ke Alia, abang cerai Alia. Benda masa dia bodoh kan dia jadi. Sampai macam tu, sampai asyik minta cerai, sampai tak tahan. Jadi bila sampai tahap macam tu, Alia kata dengan Big Boss, boleh tak kita cari rumah, kita kumpul duit. Alia tak kira lah rumah kecil ke apa, tak kira lah. So masa tu kita orang duk mencari sana, cari rumah sana, cari rumah sini, carilah rumah. Tapi tak jumpa. Kita duduk je lah rumah mertua. Sampai satu masa tu Alia jadi takut sebab Alia tak mengandung. Alia kahwin 2008 sampai 2009 Alia tak mengandung pun lagi. Tapi masa tu memang kita yang pilih tak nak mengandung. Masa tu Alia kata 5 tahun Alia tak nak mengandung. Nak guna mesin basuh pun dia kata sampai nak beli sabun pun kena. Ya, betul. Ni mak mentua ya. Betul. Aku tak faham lah pasal ni. Big Boss tak faham bab tu. Masih tak faham. Kalau aku ada nanti kau pakailah sabun berjadah macam mana banyak kau nak pakai. Dia tak faham bab tu. Tapi Alia kata, abang kita kena beli sabun basuh baju kita sendiri. Kita kena beli ni sini sendiri. Nak gosok baju kita kena buat sendiri. Dia tak. Dia mesti nak suruh Alia jangan buat apa-apa. Dia nak suruh biar je pembantu mama tu buat. Kita jangan buat. Alia jangan buat. Dia nak suruh Alia duduk tepi dengan dia, duduk macam ni dengan dia. Macam sekarang ni korang nampak kan, lepas makan dia suruh Alia ikut dia. Macam tu lah dia nak buat masa kat rumah mak mertua. Tapi benda tu tak boleh kita buat dekat rumah mak mertua. Faham tak? Nanti kalau ada anak-anak dara kat dalam ni pergi rumah mak mertua, jangan ikut perangai kami ya. Kalau dah pergi rumah mak mertua tu, pandai-pandai adakan tanggungjawab. Lagi bagus kalau korang yang spend duit semua benda dalam rumah tu. Lagi mak mertua, lagi bapak mertua tu sayang, bukanlah duit sendiri. Duit kita suami isteri tu duit sama-sama lah kan. Sama-sama ajak suami, sama-sama ajak bini pergi beli barang dapur, pergi beli barang rumah kan. Kita masak sama-sama untuk mak mertua kan. Benda tu akan buat lagi orang lebih sayang pada kita. Orang akan lebih hormat pada kita. Macam tu. Faham tak? Macam kalau kita macam sekarang ni, macam sekarang kita orang buat, orang akan nampak lah. Orang akan nampak. Walaupun dulu orang tak nampak. Sebab dulu Alia tak boleh buat benda tu semua. Big Boss pun tak faham bab tu semua. Jadi kita orang tak pandai bab tu semua. Masa tu kita orang muda. Tapi sekarang ni dah tua, dah pandai. Bila dah pandai, hari-hari bagi kat mama makanan. Betul tak? Bila dah bagi kat mama makanan, lepas tu kita beli apa yang mama suka makan. Betul tak? Big Boss kalau kita, kalau tidak tu dia tak tahu. Big Boss ni kalau tak tahu. Dia tak tahu. Nasib baik bini aku ni pandai. Jangan dia bodoh. Bodoh-bodoh dia nasib baik dia pandai. Ada masa dia buat bodoh-bodoh juga abang. Ada masa dia bodoh. Tapi bab ni dia pandai. Sebab bab ni memang aku betul-betul bodoh. Sebab dia tak tahu benda tu semua. Bukan salah dia. It's different upbringing. Betul mak. Exactly masa Alia nak cakap. Different upbringing. Sebab dia anak lelaki. Anak lelaki ni tak semestinya semua orang ajar benda yang sama. Faham tak? Abang ingat satu je. Diorang ni ajar abang dulu kat sana. Masa abang duduk UK. Aku ada maid. Aku ada driver. Dekat UK aku ada driver sendiri. Maid sendiri. Semua benda ada. Tak ada satu benda aku tak buat. Satu duduk mama aku tak buat aku. Dekat Malaysia aku ada driver aku sendiri. Abang ada driver, mak ada driver, aku ada driver. Semua tak ada masalah. Dia orang kata aku satu je. Cuba kau fokus betul-betul. Kau fokus betul-betul belajar. Sebab abah aku ada duit dengan semua ni supaya kau boleh belajar elok-elok je. Aku kata betul ni. Betul. Okey, boleh. Sebab tu aku belajar elok. Aku belajar pun tak ada masalah. Betul? Aku belajar mantap habis. Dia pandai. Sebab dia orang kata dengan aku, kau belajar je. Okey, baik aku belajar je lah. Tapi yang lain semua aku tak tahu. Dia pandai sebab memang mak bapak dia kata, memang tu dia kata bila dia sebelum kahwin, dia pergi balik London tu naik first class.
Naik first class. Macam mana stewardess tu semua tak geram kat dia? Muda lagi muka. Alah, kau tengoklah dalam gambar tu muka macam mana. Muka dia macam mana? Naik first class. Bila dah habis, bila dah kahwin, terus bapak dia naik. Kejap. Tu bapak dia tarik first class dia. Terkejut beruk dia masa tu. Ada ke masa tu? Korang tahu tak cerita dia? Masa tu kita orang baru kahwin ni. Baru kahwin. Dia nak pergi balik London, graduation dia. Mak bapak dia memang ada rumah kat London. Memang dekat London. Lepas tu dia expect apa? Dia expect bapak dia belikan dia first class punya tiket lagi. Sekali bini-bini dia, so dia suruh bapak dia belikan first class. Aku pun telefon lah office. Ni aku nak pergi sini. Tarik ni macam ni. Okey. Okey. Lala hantar bil. Aku nak kena bayar. Masa tu dia terkejut beruk. Dia nak kena bayar tiket first class. Terkejut beruk dia. Baru aku tahu macam mahal. Bodoh ni. Dia tahu selama ni tiket first class tu murah ke mahal. Tu Alia kata anak orang kaya. Bukan dia yang kaya. Bapak dia punya akaun bank lain. Anak dia punya akaun bank lain. Bila bapak mertua Alia pun bagus. Dia bagi tapi dia macam Abang ajar memang terbaik lah. Dia bagi macam aku kahwin je. Dia tarik semua. Semua benda dia tarik. Semua benda dia tarik. Satu benda tak ada. Tak ada. Dia tak ada. Macam sebelum kau kahwin, engkau nak apa? Dapat. Wait. Dia dapat master, bapak dia belikan dia Ferrari. Bapak dia belikan dia Ferrari, dia dapat master. Itu apa? Yang GTR tu apa? Degree. Dia dapat degree first class. Bapak dia belikan dia GTR R35 masa tu. Dia dapat master first class honours. Bapak dia belikan dia Ferrari. Bapak dia senang. Bapak dia macam ni, aku belikan kau kereta GTR ni. Aku nak nanti kau buat degree, kau dapat first class. Belajar betul-betul. Bapak dia bagi dia hadiah dulu, baru bapak dia minta dia buat benda yang betul. Aku buat bodoh. Sampailah dia buat macam master pun, bapak dia kata, aku bagi kau kereta Ferrari ni, aku nak kau habiskan master kau ni, kau belajar betul-betul. Jangan main-main. Orang lain, macam kita, macam Alia, macam korang semua, kan? Kau puasa habis puasa penuh baru dapat duit. Kau dapat 5A baru kau dapat duit. Bapak dia ajar dia lain. Tu sebab Alia kata, punyalah terkejut beruk dia. Dia pergi London, bapak dia suruh dia bayar sendiri. Terkejut beruk dia. Nasib baik dia dapat bini macam Alia. Alia ni pun terkejut. Takkan kau nak suruh bapak kau bayarkan aku punya tiket first class kot? Takkan pula kot? Alia kata dengan dia. Dia kata, biasalah. Abah dulu bayarkan ini, abah dulu bayarkan itu. Tu abah punya suka lah nak bayarkan kakak ipar ke, abah ipar ke, biarlah. Sekarang ni kita. Takkan kita nak suruh abah bayar? Mengapu. Memang betul pun tuk-tuk bapak dia hantarkan dia resit tu suruh bayar sendiri. Masa itulah baru datangnya erti tanggungjawab seorang suami. Baru dia terkejut. Aku nak kena bayar lah. Erti tanggungjawab seorang suami. Nak kena bayarkan bini pula. Tapi masa tu dia kata, mahal siut. Tiket first class seorang pun dah berapa? Kan? 36,000 satu orang. Seorang pun dah 36,000. Aku nak beli dua. Gila ke apa ni? Tak ada. Jangan bazir. Dia kata tak apalah. Kita naik je lah. Economy class. Tak apa. Naik je economy class. Kalau mama dengan abah nak pergi dulu, mama dengan abah naik first class, biarlah mama dengan abah naik first class. Macam lah Alia tak pernah naik ekonomi. Alia pergi balik New Zealand tu naik ekonomi je. Dia masalah Alia naik business. Bukan masalahnya Alia tak pernah. Aku tak pernah naik ekonomi. Masalah yang terjadi ni sebab dia yang tak pernah naik ekonomi. Rupa ekonomi pun dia tak tahu ekonomi kelas. Dia tak tahu. Jadi bila bapak dia bagi dia tiket, dia kata okeylah tak apalah naik ekonomi. Dia dah takut dah. Aku tak pernah naik ekonomi kelas ni. Macam mana rupa ekonomi kelas ni? Terus masa tu dia pergi pandai. Apa sompet lah. Dia pandai. Alia tak tahulah dia guna apa, point saya ke apa ke benda ke dia beli juga business class. Point. Alia tak tahu. Bab benda ni semua Alia buat bodoh. Daripada awal kahwin, ini yang Profesor Muhaya tu cakap benda yang betul. Daripada awal kahwin, Alia buat bodoh. Bukan buat bodoh saja, buat bodoh. Memang aku bodoh pun buat ni, aku tak nak tahu. Alia memang tak nak ambil tahu.
bila beli flight tiket, Alia tak pernah beli sendiri. Melainkan dululah masa kat New Zealand Alia nak balik apa semua, Alia memang beli sendirilah. Lepas kahwin, Alia memang buat tak tahu. Alia memang buat bodoh. Alia memang buat dono nak beli tiket flight ni. Pasport aku kat mana pun Alia tak tahu. Alia buat tak tahu. Masa sampai airport pun, pasport dekat mana? Bagilah ibu pegang, bagilah laki aku pegang, biar aku jangan pegang. Sampai dekat airport ke, Alia tak pernah pegang pasport. Sebelum aku hilangkan pasport tu, Alia kata. Sebab Alia banyak benda nak fikir, padahal tak ada benda pun. So Big Boss akan pegang. Dia akan beli tiket. Lantak kau lah, kau nak beli tiket macam mana pun, kita terima. Jangan nak melebih-lebih. Laki kau boleh mampu tahap ni, takkan kau nak suruh laki kau berhutang kot. Duduk situ. Sebab tu Mama Big Boss awal-awal sunting Alia untuk anak dia. Maybe Alia dia nampak bentuk kan. Sebab mak dia dah jumpa arwah nenek Alia kot. Jadi masa pergi London tu dapatlah dia naik business class. Business class tu pun dia dah macam dia rasa apa bang? Apa ni duk business class? Dia rasa macam tu. Tapi Alia yang sebelum ni naik economy class, tiba-tiba dapat business class. Macam tu lah. Bersyukur. Dia, tapi yang bestnya dia bayar, dia nasib baik pergi London tu ada rumah mak bapak dia. Ada rumah mak bapak dia, jadi kita duduklah rumah mak bapak dia. Kalau tak ada rumah mak bapak dia, mampu dia nak kena sewa bilik, sewa hotel apa semua kan, duit lagi kan. Tapi nasib baiklah ada rumah. Nasib baik ada rumah. Itu nasib baik dia lah. Tapi masa kat London ke apa semua kan, orang luar ni duk ingatkan Alia pergi, kenapa Alia tak beli beg tu, kenapa Alia tak beli beg ni. Alia tak pernah minta pun dekat dia. Alia tak pernah minta pun nak pergi beli beg tu ke, nak pergi beg ni tak ada. Even sampai sekarang, sampai ke hari ni, Alia tak minta dia beg. Dia Alia faham maksud tersirat Permaya tu. Banyak yang barang tak faham. sebab Alia dah buat. Apa benda Profesor Muhaya tu cakap, Alia dah buat. Macam bayar bil elektrik rumah ni weh. Dulu Alia ni masa kat New Zealand, Alia sewa rumah. Satu rumah tu Alia sewa sendiri. Alia sewakan kat orang bilik-bilik tu semua. So bayar bil elektrik, bil internet, bil itu semua Alia yang bayar. Alia settlekan. Tapi bila balik Malaysia dah kahwin, aku buat bodoh. Bodoh betul. Bodoh betul. Macam mana aku nak bayar bil elektrik ni? Dekat mana nak bayar? Bil air ni nak bayar kat mana? Macam mana nak bayar bil air? Bil telefon ni macam mana nak bayar? Tak tahu. Kereta ni macam mana nak bawa? Tak tahu. Nak pergi ke Jajasko tu macam mana nak bawa? Tak tahu. Buat bodoh. Dia nak pergi langgar main kepala. Mana kenapa? Terlanggar. Buat bodoh daripada dulu tu sampai sekarang ni membuahkan hasil. Sampailah sekarang Alia memang tak pernah bayar lah bil elektrik ke, bil itu ke, bil ini. Sebab Alia buat bodoh tu lah. Big Boss kena buat pandai. Sebab dulu Alia pernah buat. Dulu dia tak pernah buat. Tiba-tiba bila kahwin dia kena buat. Sekarang ni dia dah pandai, Alia dah bodoh balik. Alia dah bodoh balik. Dulu pandai bayar bil. Sekarang apa bil aku tak tahu. Kena bayar bil? Macam mana nak bayar bil ni? Itu lagi best. Tak tahu macam mana nak bayar bil. Buat bodoh. Orang perempuan sekarang ni ramai yang lebih pandai yang pergi bayar bil daripada awak. Tak apalah kalau suami tak bayarkan, tak apa, biar saya bayar. Habis lah. Habislah. Sampai bila-bila lah laki kau mengharapkan kau untuk bayar. Dia buat bodoh. Laki lah yang pandai buat bodoh pula. Buat bodoh. Tak bayar bil. Nanti pandai-pandailah bini aku settlekan bil tu. Ini contoh buat bodoh. Tapi betul. Itu sebablah Alia memang rasa apa yang Profesor Muhaya tu cakap betul. Sebab itu yang Alia buat. Bayar macam kita pergi beranak. Pergi beranak ni, masuk hospital. Bayar bil hospital ni macam mana? Sumpah lillah wallah, Alia tak tahu macam mana nak bayar. Tak tahu. Kat mana nak pergi bayar? Tak tahu. Sampai sekarang Alia buat bodoh nak buat. Nak buka TV pun Alia tak tahu. Mengharapkan suami. Insurans boleh tak tahu. Insurans. Kalau orang insurans, orang insurans ni datang call Alia nak beli insurans ni. Tak tahu. Benda insurans? Untuk apa? Okey. Abang, settlekan ni. Alia tak tahu. Benda tahu orang ni nak, Alia tak tahu. Dia cerita pasal insurans. Abang beli kan? Aku bagi tahu je. Alia bagi tahu.
Tak adalah kita ni daripada bank kita nak keluar. Tak ada. Dia kena buat-buat bodoh tapi kita sebenarnya pandai. Kita pandai bagi tanggungjawab pada suami kita. Tahu? Kita kena pandai bagi tanggungjawab pada suami kita dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Bukanlah kita paksa kita buat tak nak buat dono. Sebab masa tu memang betul-betul Big Boss kata bila Alia lepas kahwin dia tak nak Alia kerja. Dia tak nak Alia kerja. Dia nak Alia duduk je rumah. Dia balik rumah Alia ada je kat rumah. Tahu? Jadi kalau sepanjang masa nak suruh Alia ada kat rumah, dia tak nak kerja, aku buat-buat bodoh je lah semua benda tu, ya tak? Betul tak? Mana nak ada duit nak bayar tu semua? Jadi pandai-pandai kau lah cari duit. Pandai-pandai kau lah nak bayar. Pandai-pandai kau lah nampak macam mana rupa nombor-nombor yang nak kena bayar tiap-tiap bulan tu. Aku tak nak tahu apa benda. Itu tanggungjawab kau. Jadi kalau korang ada anak-anak dara, ajar dia orang awal-awal. Buat-buat bodoh, jangan bayar bil. Faham? Kalau bini gaji 20k, suami gaji 2k, macam mana tu? Bagi yang kosong tu dekat dia. Dapatlah dia gaji 20k. Tak ada. Kalau bini gaji 20k, suami gaji 2k, tak apa. Suami isteri tu kan, dia kena ambil lah tanggungjawab tu kan. Dan suami tu kalau dia nampak isteri 20k, dia akan berusaha. Tak ada suami yang tak nak berusaha, kecuali suami tu memang yang tak nak berusaha, jenis yang tak nak berusaha. Bila suami tu nampak isteri ni gaji dia lebih daripada aku, apa yang aku perlu buat untuk majukan diri aku? Perlukah aku belajar ataupun bekerja lebih kuat daripada seorang isteri? Ataupun kalau isteri tu dah kerja, apa cara seorang suami tu boleh memudahkan lagi seorang isteri tu punya kerja? Dari segi membantu kat rumah, bantu jaga anak, jagalah. Sebab isteri ni, jangan sampai seorang suami ni jangan sampai bila isteri tu cakap, apa guna aku kahwin dengan kau? Apa guna aku kahwin dengan kau? Seorang suami tak nak dengar bila isteri tu cakap, apa guna aku kahwin dengan kau? Sebab aku ada duit aku sendiri. Aku bayar itu, aku bayar ni, aku bayar itu. Aku jaga anak. Aku balik rumah masak. Aku balik rumah kemas. Kan? Jadi kita sebagai seorang suami, kita kena juga rendahkan ego kita. Bila kita rendahkan ego kita, kadang-kadang isteri ni, dia cepat pemaaf. Isteri ni, dia lembut hatinya. Kalau dia nampak suami dia tu, tak apalah, aku bersyukur. Ini jenis isteri yang tahu bersyukur. Aku bersyukur walaupun suami aku tu tak ada duit banyak. Suami aku tu tak bekerja, tak ada gaji sebesar gaji aku. Tapi suami tu menceriakan hati aku. Suami tu memudahkan pekerjaan isteri, menyenangkan hati. Macam itulah juga suami. Kalau suami duduk luar bekerja, lepas tu dia balik rumah ada isteri yang menyenangkan hati, yang pandai jaga anak, yang pandai kemas rumah, yang pandai masak, dia menyenangkan hati, bukan menyusahkan hati. Macam itulah juga suami. Kalau isteri tu kaya, isteri tu banyak duit, jadi suami duduk rumah membantu menyenangkan hati isteri. Isteri balik-balik rumah, senang tak hati dia? Senang tak hati isteri kalau balik-balik rumah, suami dah bantu mandikan anak, suami dah masak, suami dah ini. Benda-benda ni bukanlah jadikan isteri tu queen control. Bukan isteri tu menjadi queen control. Suami tu dia buat apa tu sunnah Nabi. Nabi tak ada pun kata isteri yang kena buat semua benda. Tak ada pula. Betul tak? Apa salahnya suami tu masak? Betul? Apa salah suami tu jaga anak? Sebab kita pandai buat anak. Kenapa tak boleh jaga? Sebab bila suami jaga anak, isteri yang gaji besar ni pun berfikir panjang. Takkan aku nak tinggalkan dia kot. Takkan aku nak kurang hajarkan dia kot. Sebab dia jaga anak aku baik. Macam tu juga suami. Bila nampak isteri ni, walaupun gaji suami besar, bila nampak isteri ni jaga anak dengan baik, pandai itu, pandai ambil hati, suami senang hati, isteri senang hati, dua-dua senang hati, rezeki melimpah ruah. Rezeki akan datang bila kita saling sama-sama menyenangkan hati pasangan. Sebab bila orang happy, bila isteri happy, bila suami happy, benda tu memanggil rezeki. Rumah tangga tu ada barakah lah. Dia ada barakah dalam rumah tangga tu. Bila mak mertua kita nampak, mak kita sendiri nampak kan, keluarga kita nampak, mak bapak kita nampak, keluarga kita ni happy,
diorang pun akan happy, diorang pun akan tumpang happy. Bila kita rajin bagi duit kat mak mertua kita, bagi rajin dekat mak kita, jangan berkira. Ada tips elak gaduh. Elak gaduh senang je, buat tak tahu, buat bodoh je. Kan dah kata buat bodoh. Buat bodoh. Serius. Alia dengan husband Alia, sepanjang kita orang kahwin, bukan kita orang tak pernah gaduh. Gaduh. Tapi, tips ni. Bila gaduh suami isteri, kan, jangan yang si isteri nak kena balik rumah mak sendiri. Jangan balik rumah mak sendiri. Alia boleh jadi pakar motivasi rumah tangga ni. Jangan balik rumah mak sendiri. Jangan larikan diri. Bila kita bergaduh macam mana pun, ini tips mak mertua Alia, pak mertua Alia jugalah. Ini yang kita dapat masa kita duduk rumah mak mertua. Macam-macam mana kita gaduh pun, kau dah duduk rumah mak mertua kau. Kalau kau gaduh laki bini, takkan kau nak lari keluar. Betul tak? Kau duduk dalam bilik tu juga. Gaduh macam mana pun, sampai nak bercerai macam mana pun, duduk dalam bilik tu juga. Tidur satu katil juga. Tidur satu katil. Jangan tidur tempat lain. Jangan tinggalkan pergaduhan kita tu sampai esok hari. Gaduh hari ni, settlekan malam tu. Senang je kau nak settlekan malam tu. Macam mana? Pandai-pandai kau lah. Tapi ada masa dia macam tak mau cakap. Dia pandang dia situ. kalau macam teruk yang sangat, ni dia pandang, tak nak. yang ini pandang sini, yang ini pandang situ. Macam mana? Kalau hari pertama, malam pertama, gaduh, seorang pandang kiri, seorang pandang kanan, berbontot je dua-dua laki bini tu. Cuba malam kedua. Cuba malam kedua? Cuba malam ketiga. Oh, cuba lagi? Cuba malam keempat lah. Takkan kau nak membontot je, penat lah, pusing sebelah sini, sakit muka aku. Pandang masing-masing. Terpandang. Hari-hari dalam rumah Ada orang tu dia kesentuhan ke hari kedua, ketiga tu kan, dia dah terpandang. Dia dah terpandang, lepas tu tiba-tiba dia dah Mengabulkan. dia dah macam ni, masa tidur tu. Lepas tu aku tengok, ni gaduh dengan aku lagi ke? Dia ni dah okey ni. Tapi dia tengah tidur, dia dah macam ni. Itu bila kita bagi tahu dia besok tu, dia gaduh lagi. Mana ada dia pegang-pegangan apa? Mana dia pegang? Mana ada? Tahu. Ini kelebihan. Bila kita duduk rumah mertua, dia ada keburukan, dia ada kelebihan. Kelebihan dia salah satu ni lah. Bila kita bergaduh, kita tak boleh keluar. Kita duduk dalam tu juga. Kau gaduh lah berapa hari pun, kan? Tapi kalau kau duduk satu bilik tu, macam mana kau nak bergaduh lama-lama? Last-last kau baik juga. Last-last akan baik juga. Tapi kalau kita bergaduh, kalau kita tak duduk rumah mak mertua dulu, kan? Kalau kita bergaduh, tiba-tiba nak balik rumah mak kita sendiri. Nasib baik Alia ni bersyukur, mak Alia ni duduk New Zealand. Takkan aku gaduh sikit aku nak balik New Zealand. Gila ke apa? Kau. Jadi bila gaduh, duduk juga lagi. Big boss pun bila gaduh dia nak pergi mana? Dia duduk juga dalam bilik tu. Duduk juga. Bila dah duduk, lama-lama akan baik juga. Macam-macam mana pun akan baik. Yang tak baiknya, yang cepat buat pergaduhan ni lagi teruk, ialah bila bergaduh, isteri ni akan merajuk balik rumah mak sendiri, balik rumah keluarga. Ataupun bila gaduh, suami ni entah pergi hilang ke mana. Bila suami hilang ke mana, bila isteri hilang ke mana, pergaduhan tu daripada sekecil-kecil zarah akan menjadi lagi besar. Dan korang, suami isteri tu makin lama akan makin berjauhan. Tapi bila kita suami isteri bergaduh, duduk dalam bilik yang sama, kau gaduh kecil macam ni. Kecil je. Tapi bila dah hari-hari menghadap muka masing-masing, nak gaduh macam mana balik, dia jadi sini dia daripada kecil Zara, dia jadi lama-lama dia akan baik. Dia akan jadi macam ni. Suami isteri bila bergaduh, jangan keluar daripada rumah. Duduk hadap masing-masing. Kira kalau gaduh, sampai kau settlekan masalah. Kalau gaduh tu kena PKP lah. Kalau gaduh, sila buat lockdown. Okey? Kalau gaduh suami isteri, buat apa? Buat lockdown. Self-lockdown. Bila gaduh, tinggalkan rumah, makin besar jadinya. Makin besar gaduh tu. Tu sebablah betul apa mak mertua Alia buat, apa pak mertua Alia buat, suruh kami duduk rumah sana sebab dia nak mengajar kami. Kalau kita orang tak duduk rumah sana, duduk rumah sendiri. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum lah. Dah lah kita orang ni kahwin muda. Kahwin muda. Darah panas dua-dua tu. Dua-dua bodoh. Dua-dua bodoh. Bukan buat pun bodoh dua-dua. Betul. PKPB. Lockdown. Baik Profesor Madya Alia. Tak ada. Ini
tips Alia. Mungkin ada tips orang lain yang lebih baik daripada tips kami. Kami dah berkahwin 13 tahun. Ini je lah tips yang ada. Ada lagi tips yang akan datang. Episod yang ketiga. Episod yang ni, kita belum ada anak. Ini episod ni kita belum ada anak. Kita masih di rumah mertua lagi. Bila gaduh, suami isteri stay home. Bukan stay home je. Stay in one room. Kan stay one, stay in bed. Stay in bed. Lagi bagus. Kau gaduh, kau stay in bed. Don't be bad. Stay in bed. Jangan pula dah stay in bed, keluar baby. That one. Itu sebab orang-orang tua-tua kata, kau gaduh. Lepas tu kau report sana, kau report keluarga tu, kau report keluarga ni. Lepas tu tiba-tiba, mak, si Polan ni mengandung. Dia bulan 9 ni Lah, bukan hari tu kau kata kau gaduh dengan dia sampai nak bercerai, tiba-tiba nak keluar anak ni. Itu sebab dia kata, jangan buka aib suami isteri. Jangan buka aib suami isteri. Simpan. Lepas tu buat bodoh. Kalau orang ke luar-luar tu bercakap pasal korang buat bodoh je. Lantak kau lah nak cakap apa pasal aku. Ya, yang penting aku tahu apa yang aku buat. Kita suami isteri je yang tahu apa yang kita buat. Gaduh in the bed. Gaduh in bed best kan? Kalau dah kahwin. Okey? Gaduh nanti dapat anak. Betul ke tidak? Iva buat apa? Dia tengah duduk je kat sini. Dia dengar mak dia cakap. Dia suka dengar cerita mama dia ni. Dia yang tak sabar-sabar beria-ria dari tadi. Thank you sis, kongsi banyak info sangat-sangat. Saya kahwin muda 21, 19 setengah study degree. Tu dia tak dapat baca lah. Tapi duduk luar negara, jadi tak nak stay juga dalam rumah tu. Lah tak jadi gaduh, buat bodoh je. Dia cari pasal kita buat bodoh. Diam je lah. Macam tu. Dia agak ada orang kata buat sabar. Tapi kalau nasihat daripada kita ni buat bodoh. Buat bodoh je sudah. Dia kalau sabar tu orang kata, kau ingat senang ke nak bersabar? Kau tak kena. Tapi buat bodoh kau tak kena, kau tak tahu. Tapi kalau kita kata buat bodoh je, baru faham. Tahu, baru faham. Iva terpaksa agaknya. Bukan terpaksa, dia memang yang nak dengar. Bukan kita orang nak paksa. Kita orang nak cerita besok, tapi dia nak suruh cerita malam ni juga. Awal tu biasalah gaduh. 5 tahun ke atas gaduh depan anak pun naik segan. Betul? Lagi tua naik segan. Betul? Belum cerita gaduh masa kita orang dah ada anak. Itu lagi kelakau. Tunggu je nanti. Tunggu episod yang seterusnya. Itu lagi hawau. So kita ikut. Ya, kalau buat bodoh banyak yang baik kita dapat. Betul? Bukan kita tak boleh sabar. Kita boleh sabar ni. Tahan sabar tu sebesar-besar bala. Tak faham. Masa lepas kahwin duduk rumah ibu yang sekarang ke? Lepas kahwin kita orang duduk rumah mak mertua Alia yang sebelah sana, yang sebelah rumah tu. Ni sekarang bukan rumah mertua, ni rumah kita orang. Kita orang duduk sendirilah. Saya kahwin awal tapi jodoh tak berpanjangan. Ya betul. Kalau kahwin awal ni bukan senang nak jaga, bukan senang nak stay kahwin. Gaduh-gaduh Big Boss pergi zoo dengan anak-anak. Awal Iva belajar ilmu rumah tangga. Tak, actually ramai orang tak belajar benda ni. Dah nanti kita minta pendapat dengan orang yang tak apa? Tak qualified nak bagi kita jawapan. Yang bestnya bila kita orang dah kahwin ni kan, staff Big Boss kan, macam Haziq ke apa ke, dia orang suka datang tanya kita orang. Dia orang suka datang tanya kita orang. Kita orang pun suka bagi advice sebab kita dah melalui banyak benda. Macam mana Alia belajar dengan arwah arwah nenek Alia, macam itulah Alia dapat belajar ilmu rumah tangga, ilmu jadi seorang isteri dengan mak mertua Alia. So benda-benda ilmu-ilmu tu semua kita gunakan untuk kebaikan. Sembang suami isteri lagi kuatkan hubungan. Betul? Siapa tak pernah tengok live siapa lama macam ni, live Alia paling best. Oh you ko Allah. Thank you. Jangan lupa like Rumah Big Boss ni beli time bila? Nanti kita cerita episod yang seterusnya. Okey, dah panjang dah episod kali ni. Dah berapa jam abang? Dah 1 jam setengah. 1 jam setengah, 8 minit tu kira macam kita nak live, nak buat cerita ke tak nak buat cerita ke tak nak. 1 jam setengah cukup lah ya. Tak ada iklan langsung hari ni kan.
Tak declare langsung hari ni. Sebab sebenarnya masalah bercerita tu banyak sebab. Tapi Alia tahan lah kan menangis pula kan. Sebenarnya banyak sebab masalah cerita tu. Banyak benda yang Alia lalui yang Alia tak cerita kat korang. In sebab detail tak ada lah. Kita tak cerita in details. Sebab benda tu semua tak berguna pun kita cerita in details. Sebab mengaibkan orang tapi tak mendapat apa-apa pun. Jadi apa yang Alia cerita yang adalah kebaikan. Kita nak sampaikan lessonnya. Lesson learn apa yang kami belajar. Kita jangan cerita keburukan orang. Jangan korang tengok dekat dalam internet ni kan, orang ni elok dia lelaki bini. Orang tu elok budak ni. Orang tu elok. Sebenarnya tak, mana ada orang semua elok belaka? Tak ada. Mana ada. Tak ada semua orang yang all the time betul je. Ya, ada masa kita pegang tangan macam ni. Ada masa dia macam lantak kau gaduh gaduh. Masa muda memang saja nak cari masalah masing-masing. Tapi dah lama okey kan. Okey. Patutlah Alia minum banyak. Tadi nak cakap panjang rupanya. Itulah. Boleh jadikan Kak Alia sebagai contoh. InsyaAllah. Yang baik-baik je korang follow Alia tahu. Yang tak baik jangan ambil Kalau yang buat career tu korang jangan ambil lah. Ya. Kalau yang buat asam pedas tu boleh lah kalau korang nak ambil. Yang buat career tu jangan, bahaya. Buat career jangan Kahwin ni kena banyak jadi matang. Betul? Orang kata lagikan lidah tergigit, ini kan pula rumah tangga. Betul lah pula. Apa yang kita lalui semuanya, kita kena reda, kita kena bersyukur. Apa saja situasi yang kita ada, kita kena selalu bersyukur. Dia benda ni dia tak ajar. Kita masalah kita sebelum kahwin kita kena pergi kursus kahwin. Tapi bila pergi kursus kahwin dalam kepala kita tak ada kita fikir macam mana ustaz kalau macam malam tamu tu macam mana ustaz. Dia fikir hal tu je dah. So bab yang bergaduh ni, bab macam mana dengan mak paduai, bab macam mana dengan tua-mentua semua, tak ada siapa ajar dalam kursus kahwin tu. Ini memang korang kena bijak sendirilah. Ending dia korang kena berdua bijak sama-sama. Dia tak ada satu bijak satu bodoh. Dia mesti dua-dua kena bijak sama-sama. Baru insya-Allah lah rumah tangga tu lagi senonoh lah. Thank you Faizura. Mudah-mudahan bergaduh dah tua-tua sayang. Betul? Tapi benda ni lah yang kalau sebenarnya kan bukan mudah untuk kami jadi macam sekarang. Bukan mudah. Sangat-sangat tak mudah. Tapi yelah, mungkin Allah sayang kami, mungkin Allah sayang Alia, mungkin Allah sayang Big Boss. Tak tahu macam mana ada rezeki kami muda-muda pergi haji, pergi umrah banyak kali. Setiap kali kami gaduh kan, ada je panggilan kan? Ada dapat panggilan. Alhamdulillah, syukur. Nanti kita akan ceritakan benda tu dalam episod-episod yang seterusnya. Episod ketiga, insyaAllah kalau ada esok kita episod yang ketiga, siang hari ke petang ke, tengoklah bila masa yang ada. Besok kita kan PKP kan. So macam-macam mana ada masa kita nanti Alia akan sambungkan episod yang ketiga pula. Sampailah hidup kami, macam mana kami bina empire, macam mana kami buat bisnes kami sampai berjaya. Daripada dulu Alia punya viewer 20 orang, 30 orang, 50 orang, 100 orang, naik 500. Kan? Sekarang ni Alhamdulillah Alia tak sangka-sangka viewer Alia naik. Benda ni semua banyak yang kita belajar. Sebenarnya sangat-sangat mudah untuk kita tarik rezeki. Tapi kena ada cara dia. Kena ada cara dia. Cara dia bukan nak kena belajar dengan orang ke apa ke. Cara dia kita daripada hati kita sendiri. Daripada hati kita sendiri. Malam lah Alia kalau nak sambung episod tu. Okay, insyaAllah. Okay, so kita akan jumpa besok Wah, ada episod siapa director ni? Kita orang sendirilah, Ija. Ni episod kedua tau. Ija tak tengok ke dekat dalam fanpage Alia ni? Ni dah season ketiga. Season pertama Bapa Tiriku Siti Kos Cacat. Season kedua Kisah Cinta Alia Zailan. Ni season ketiga Kisah Cinta Big Boss. Episod pertama hari tu sehari lepas ke 2 hari lepas Alia cerita pasal mak mertuaku suruh Big Boss kahwin cepat. Episod pertama. Episod kedua ni macam mana kita duduk rumah mak mertua. Macam mana menantu dan mak mertua bila satu rumah. Kan? Tak sia-sia tidur lewat malam ni, dapat banyak ilmu. Nak mudah terangkan hati. Betul? Okay. Pasangan yang sama-sama bijak, sekutu respect. Thank you. Walaupun korang nampak kadang-kadang Alia ni bising bercakap kan. Tapi sebenarnya
tak adalah sepanjang masa Alia bercakap macam tu kan. Bila Alia macam tu maknanya Alia tengah high sugar lah tu. Kalau tak Alia okey je macam ni. Kalau dia tengah menggila tu tengah high sugar lah tu. Alia ni jenis tak boleh terlalu banyak sugar. Boleh buat novel Alia. Oh ya ke, tak apalah, kita bagi korang dengar macam ni pun dah cukup. Sebab bila buat novel tak semua orang boleh baca kan. So bila buat macam ni, kalau korang rasa benda ni bagus untuk sharing, then korang share. Betul tak? Kalau korang rasa benda ni bagus untuk orang lain pelajari, then korang share. Tu je. This is a life lesson yang kalau korang rasa bagus. Okay, thank you share. Belajar banyak, so realistic. Best dengar, tak sabar tunggu next episode. Tak buka lens Alia ni. Alia selalu buka lah. Tapi dalam live korang tak nampak lah Alia selalu buka. Bila mandi ke apa ke Alia buka. Tu biarkan dia kejap. Habis mandi angkat masuk balik, pakai balik. Macam tu je. Dulu Big Boss ambil master apa? Big Boss ambil master apa Big Boss? Management, business management dekat City University. Dekat London. Okay, your hubby Chinese ke? Mak dia Chinese Fia, mak dia. Alia esok bangun pukul apa? Tidur lambat. Kena bangun pagi sebab besok ada kerja. Abang ada kelas Arab? Big Boss pun dia ada kelas Arab. High sugar yang membina semangat untuk orang lain. Thank you Allah, thank you so much. Alia duduk dengan mertua berapa lama waktu tu? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tu bukan mudah ya. Bukan mudah untuk kita melalui sebagai menantu untuk duduk dekat rumah mertua selama 3 tahun. Bukan sesuatu yang mudah. Agak senang tu elok lagi senang lah. Benda boleh jadi okey kan. Lagipun sebab mama pun suka lah semua. Semua benda okey lah. Tapi apa peribahasa orang Melayu kata apa? Far smell like flower. Close smell like shit. Faham tak? Betul tak? Jauh-jauh wangi, dekat-dekat busuk. Macam itulah. Benda tu masih walaupun duduk sebelah rumah. masih boleh apa ni? Boleh pakai lagi lah. Ustaz Syarudin dia belajar bahasa Arab tu sebab dia nak pergi umrah. Patutnya kita orang nak pergi umrah sebelum PKP hari tu, masa bulan Ramadan, tapi tak dapat nak pergi umrah. So insya-Allah kalau lepas dapat je buka pergi umrah ni, kita orang nak pergi umrah. Kalau dapat pergi haji tahun ni, ada rezeki nak pergi haji. Tapi tengoklah ada rezeki ke tak ada rezeki kan. Jadi kalau ada panggilan kita dapat pergi. Dia belajar, Big Boss ni belajar bahasa Arab semata-mata sebab nak mudahkan dia pergi umrah. Nak mudahkan dia masa dia dekat sana. Bagus kan? Dan nak mudahkan dia memahami buku-buku bahasa Arab. Sebab bila baca buku bahasa Arab tu, buku-buku agama tu, sebab tak banyak buku agama dalam bahasa Melayu, bahasa putih. Itulah. So ada sebab dia belajar. Okay. Sorry kita tak ingin advertise. Macam mana tu? Tak pasal nak. Apa dia advertise tu? Apa dia cakap tu? Iba sanggup bersengkang mata. Itulah dulu. Saya dulu kahwin muda umur 18 berkepit dengan mak dia je. Macam mana tu tak masuk, tak dapat lah baca. Zaman satu? Saya duduk dengan mak mertua 10 tahun. Alhamdulillah okey. Ada orang boleh. Ada orang boleh. Macam apa ni cousin Alia, Ainun. Ni saya dulu kahwin muda umur 18. Berkahwin pula dengan anak manja. Berkepit dengan mak dia. Duduk rumah mak mentua. Apa mak dia cakap semua dia ikut. Kita orang selalu bergaduh. Benda kecil jadi besar sebab mak dia masuk campur. Sampai mak dia cakap pilih mak atau bini. Dan dia pilih mak dia. Dan dia minta cerai. So kita orang pun cerai. 3 tahun lepas cerai, mak dia pun meninggal. Dan dia datang balik. Memang taklah saya nak terima balik sebab dah selesa hidup macam ni dengan anak. Kan? Susah juga tu. Bagi Alia, Big Boss ni pun anak manja. Big Boss ni pun masa kita orang baru kahwin ke apa ke, Big Boss ni memang manja dengan mak dia, dengan bapak dia tau. Dia anak last kan. Kalau orang nampak macam Big Boss ni, dia masih baring lagi dekat riba mak dia. Masih duduk, kalau kat dalam bilik mak dia tu masih tidur sama-sama kan. Diorang rapat. Tapi Alia dalam hati Alia tak pernah rasa iri hati ke, dengki ke. Tak pernah rasa benda tu. Alia rasa macam bagusnya aku dapat suami yang masih sayang kat mak dia, masih rapat dekat mak dia. Sebab Alia ni tak dapat buat benda macam tu dekat mak bapak sendiri. Sebab mak bapak kita ni dah bercerai.
Jadi kita sendiri tak rapat dengan mak bapak kita. Alia rapat macam tu dengan arwah nenek. Jadi bila Alia nampak macam tu, Alia rasa Alia pun nak kalau Alia boleh. Itu Alia. Itu Alia. Tapi orang lain dia macam akan macam tadilah. Dia akan kata macam orang akan rasa macam tu. Tapi Alia faham. Sebab kita tak sama. Orang kadang-kadang nampak, kenapa kau lebih-lebih dengan mak kau? Dia tak sama tau. Dia tak sama. Sebab bagi kita, dia dah jadi suami kita. Kenapa suami kita nak kena macam tu kan? Alia macam mana nak limitkan suami main game? Bagi Alia, biarlah dia main game daripada dia main perempuan. Biarlah dia main game daripada dia main perempuan. Tapi bahaya juga game sekarang ni. Perempuan pun dah main game. Betul tak? Perempuan pun dah main game. Jadi kau bagi je lah anak kau sekali main game dengan bapak dia. Dan last anak bapak gamer. Bagi je anak dengan bapak main game. Okay. Alia Big Boss main game, Alia tak kisah sangat. Janji dia pandai bawa tanggungjawab dia tu. Jangan dia tahu main game dia. sampai lupa semua. Dia tahu bila dia nak main game, kau tahulah. Kita kena panggil dia cakap abang. Bila dah masak ni, dah lapar ni. Pandailah. Macam kalau Big Boss. Pandai-pandai, dia bodoh lah. Maaf bila dah masak ni, lapar dah. Kalau macam Big Boss keluar ke apa ke, Alia rasa abang dah lupa kot alam Saya rumah. duduk dengan mak mentua 18 tahun dah. Itu Alia macam selut lah. Macam cousin Alia, Ainun, dia masa mula-mula kahwin, Alia kata, Ainun, kau baik-baik tau. Sebaik-baik mana mak mertua tu, kadang-kadang kita tak tahu tahap kebaikan dia macam mana sampai mana kan. Mungkin dia baik sekarang. Bila dah duduk sama nanti, macam tadi lah, dekat-dekat bau busuk, jauh-jauh bau wangi. Tips kalau suami main game, kita isteri pun join main game dia. Baru dia tahu. Tak ada. Ni orang tu tulis. So macam Ainun tu, dia beruntung sebab dia ada mak mertua yang sangat-sangat baik, yang memang betul-betul sayang dia. Ada mak mertua yang jenis betul sangat-sangat baik. Dia sampai bersyukur. Mak mertua aku sampai kata, mak mertua dia sampai kata apa? Ainun, kenapa Ainun bangun? Ainun tidurlah dulu. Awal lagi ni, padahal dah pukul 10 pagi. Mak mertua dia suruh tidur. Kata bangun awal sangat, buat apa, tidur dulu. Dia ada mak mertua yang memang jenis tak berkira, yang memang jenis sayang menantu tu macam tu. Tapi bila terlalu baik sangat, nanti kadang-kadang kita tak mengajar menantu tu apa yang perlu dilakukan. Tapi kalau betul-betul anak dia pun memang tak kisah bini dia bangun pukul berapa, tak apalah. Macam Big Boss sekarang ni, dia tak kisah dah bini dia bangun pukul berapa. Jadi tak kisah. Sebab orang sekarang dengan orang dulu lain. Jadi kalau benda-benda macam tu, kita tak boleh nak terlalu bercakap macam duduk dengan mak mertua ni sebenarnya tak bagus. Ada yang duduk dengan mak mertua bagus kan, rapat dengan mak mertua kan. Ada yang macam tu. Anak lelaki memang rapat dengan mak dia. Saya dulu mak mertua selalu datang rumah kat kita orang sampai berbulan-bulan. Semua dia nak selia, tapi bila dah ada anak terus okey. Sampai boleh jadi kawan. Betul? Kau kena ingat, anak lelaki ni kena patuh dengan mak dia. Ya, betul. Kita sebagai isteri, kita jangan jadi orang tengah yang buat suami kita pilih antara mak dia atau kita. Jangan jadi macam tu. Lepas tu kita juga, Alia juga dengan Big Boss, Alia tak pernah nak kata, kenapa abang bagi mama duit banyak kenapa abang bagi duit mama sikit tak pernah. Kita ingatkan suami untuk bagi lagi ada. Melebihkan lagi pun tak apa. Kalau ada duit lebih, kau bagi lebih. Betul. Kita jangan, kenapa suami kita bagi banyak. Kita jangan jadi penghalang suami kita jadi baik kepada ibu bapa dia. Sebab tak mustahil suami pun akan ada rasa macam tu untuk kita. Satu hari nanti, kalau bukan sekarang, akan datang. Betul tak? Bila lagi suami kita nak bagi mak dia happy? Bila mak suami kita tu happy, sama macam mak kita lah happy, mak dia akan doa untuk dia. Betul tak? Mak dia akan doa. Doa mak tu tak kira lah mak mertua ke, mak tiri ke, mak sendiri ke, doa tu nanti mak tu doa, ya Allah, dia bagi aku duit lebih bulan ni. Mak tu happy. Macam kita lah, kalau kita ni bini dapat 150 daripada suami pun dah happy dah. Doa supaya Allah perluaskan lagi rezeki. Doa tu yang kita nak. Doa tu sebenarnya mahal. Doa mak-mak ni mahal. Doa bini ni mahal. Doa suami ni mahal. Jadi kita gunakan apa yang kita ada untuk doa. Dapatkan doa tu.
Doa tu sangat mahal. Lain macam ni ustazah malam ni. Malam ni ustazah over lah pula ustazah ni. Kalah Ustaz Syarudin ni live. Ustaz Syarudin. Habis lah Ustaz Syarudin. Habis lah. Tunggu ajar ni sampai Mekah nanti. Lain macam dia punya live nanti. Betul. Walaupun dengan tu sikit. Tapi bagi kau. Ya, mak ayah adalah tiket ke syurga kita, Alia. Betul. Berkat kalau kita bahagiakan orang tua. Betul, kalau kita berkira dengan orang tua, dia pun berkira lah nak mendoakan kita. Berkira nak mendoakan kita. Buat apa aku nak doakan dia? Apa aku dapat? Macam tu lah. Alicia mana dah tidur dah. Rasa masuk kelas motivasi dah. Tak payah bayar pun. Free je. Tolong like, tolong share je. Best ada mertua yang baik. Siapa tak nak mertua yang baik? Siapa tak nak menantu yang baik kan? Semua orang nak yang baik-baik. Tak ada siapa nak yang tak baik. Cuma kita lah kena jadi yang mana satu. Kita kena pilih macam mana yang kita nak, apa yang kita nak. Kau kena ingat satu lah. Kita ni hidup tak lama. Ya, betul. Kita ni hidup tak lama. Kita semua dalam ni mesti dah umur 30, 40. Kita nak hidup lama lagi. Tak payah kita nak bergaduh dengan orang. So baiklah kau buat bodoh. Jaga je lah hal masing-masing. Puan Nur Amira, tidurlah. Kalau dulu kan, Tok Beranang dulu bagi tahu kan, kau jagalah steering masing-masing. Keluarga masing-masing, jaga anak masing-masing, cucu masing-masing. Bagi kau semua menang dunia, menang akhirat. So pandai-pandailah kau layan dalam boot masing-masing. Betul tak? Alia tak tidur ke? Malam semua tidur. Nak tidur ni. Dapat keluarga mertua yang baik pun rezeki sangat dah. Ada yang mertua yang tak suka pada menantu pun kesian dengan takut dengar. Ya, betul. Tapi tu semua tu tak semestinya teruk sekarang, teruk sampai bila-bila. Dia bergantung pada tahap kita juga sendiri. Kita sendiri macam mana penerimaan kita. Okay, biar kita menantu mulut bising tapi kita lah orang yang paling baik ambil berat masa yang dia memerlukan. Betul? Betul. Okay, betul tu. Masuk family orang kena pandai bawa diri. Betul tak? Betul. Itu betul. Kena pandai bawa diri, kena sedar diri. Bila masuk keluarga orang, kita kena selalu ingat kita ni menumpang. Kita selalu ingat kita ni menumpang. Kita jangan pandai cakap je tau. Jangan pandai cakap je. Dia bila time kita nak kena tunjuk kita punya servis tu kat mak bapak kita. Time tu kita mesti mau. Jangan kira lah adik-adik kau ada ke. Tapi time bila kita nak kena tunjuk servis kita tu, mau kena buat servis kita tu, masa itu kita buat. Betul? Hilang ngantuk perkongsian Alia. Tapi Alia rasa macam bosan lah perkongsian malam ni sebab baik sangat Alia jadi malam ni. Syaiful Arif Suhaimi. Apa dia tulis abang? Tak minat gak Alia. Apa tak minat Alia macam ni? You maneuver your own life. Chill je. Yes, Mariati. Exactly. Kita ada anak, esok kita ada menantu juga. Kita buat yang baik. Betul? Even mak mertua kita pun sebenarnya ada melalui macam-macam masalah dia masa dia dengan mertua dia dulu juga. So, dia faham sebenarnya. Ibu tengah main handphone tu. Ya Allah, budak ni pula dah turun. Pula lah sayang mama tu. Rezan Razif. Very insightful today. Thank you, Aurora. Format gula Melaka ke apa? Mana ada format gula Melaka kau? Kita beli coklat tadi dah. Percaya kan? Coklat apa? Coklat dekat. Dah masuk peti ais dah? Tak ada, Ijam masukkan. Ya, dah masuk peti ais. Dah. Ya, betul. Jangan berkira, jangan mungkit. Dia jangan dengki. Yes. Tak bosan dengar cerita Alia. Thank you. I just consume 1 box and already susut 3 kilo. Wow, Syaiful Arif. Congratulations. Satu kotak 3 kilo dia turun. Ajarkan semua kata jangan jadikan suami anak derhaka. Betul? Yes, betul. Jangan kita jadikan suami kita anak derhaka. Dan suami kita pun tak nak buat kita jadi anak derhaka. Sama-sama cuba jadi yang terbaik untuk ibu. Tapi bermasalah dengan ipar-duai. Yalah, jaga keluarga masing-masing. Jaga keluarga masing-masing. Kalau dengan ipar-duai itu bermasalah, biarkan. Kalau dia keluarga dia, kita keluarga kita. Kalau kau duduk serumah, keluar rumah tu. Kan? Kalau dia jauh, macam mana dia nak kacau kalau dia jauh? Korang tak tahu macam mana kita keluar rumah sampai pergi rumah hantu dulu. Tunggulah episod yang seterusnya.
Sampai ke rumah hantu kita orang pergi. Betul tak abang? Betul. Ha. Nanti episod seterusnya kita akan cerita dengan kisah rumah hantu. Ha, ya mak mentua pun pernah melalui dia menjadi sebagai menantu kan. Dia pernah betul. melalui fasa tu. Jadi dia tahu. Ha, successfully finish 2 box of burn IC today. Oh, congratulations. Thank you. Okay, korang kita jumpa esok hari. Semoga perkongsian malam ni bermanfaat untuk korang semua. Okay, kalau korang rasa benda ni bagus, dan korang boleh share, korang boleh like. Okay, kalau korang rasa benda ni membosankan, then it's okay. InsyaAllah kita akan perbetulkan lagi apa yang kami kurang di sini. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi besok. Okay, Tag mentua dengan menantu kau. tag mentua, tag menantu, tag suami korang kat dalam dia. Okay, tag anak-anak yang supaya belajar sikit. Gara-gara dalgona tadi jadi segar sampai sekarang. Siapa yang minum dalgona sebenarnya sekarang ni? Korang pun semua semua segar je ni. Dah satu. Okay, we are always learn from our family life, from our daily life. Yes. Okay, good night semua. Kita jumpa esok. Okay, guys. Halal ilmu ni, halal. Bye.